واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Malam ni kita diberi keizinan untuk kita sama-sama ulang kaji tajuk-tajuk nahwu dan saraf secara ekspres lah sikit. Sebab kita nak cuba ulang kaji semua tajuk-tajuk nahwu dan saraf. Sekitar mungkin sejam kot kalau sempat habis. Dan mohon maaf lah tengah ustaz tengah malam baru dapat ruang sikit nak buat kita punya Google Meet ni. Alhamdulillah. Terima kasih yang hadir malam ni untuk bersama-sama. Jadi kita akan lihat bersamalah nota kita. Malam ni kita hanya ulang kaji betul. Tak tengok soalan lah. Malam ni hanya nak tengok nota je. Mungkin kalau ada ruang waktu esok kita pergi ke bahagian lain pula. Jadi ramai lagi sahabat yang tengah nak masuk ni, jadi saya start lagi lah. Baik, sebelum kita mula, marilah kita sama-sama mohon keberkatan Allah SWT. Semoga apa yang kita bakal bincang bersama ni diberi kemudahan Allah SWT untuk kita faham dengan baik, dapat ingat dengan baik, dan insya-Allah dapat hadapi penguasaan bahasa Arab yang bakal kita tempuhi bersama dengan sebaik mungkin insya-Allah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada, saya akan terangkan secara direct je. Jadi kalau ada yang sangkut, boleh terus tanya je, minta penjelasan. Saya akan pergi satu demi satu. Cuma malam ni kita rasa nak start dengan as-sarfu dahululah. Sebab as-sarfu dia tak banyak, hanya 5. Kita ada 5 tajuk untuk as-sarfu. Lepas habis as-sarfu baru kita akan pergi ke bahagian an-nahwu. Okey. Masih lagi ramai yang tengah join je. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan pergi ke nota hujung dahulu, bahagian as-sarfu. As-sarfu dia akan mula pada muka surat 36. Boleh kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Tak habis lagi ni yang nak masuk. Jadi as-sarfu kita hanya ada 5 tajuk sahaja untuk as-sarfu, dia tak banyak. Dan yang paling utamanya adalah bahagian al-fi'lu al-mujarrad wal-mazid. Okay, ni asas sahaja ni muka surat berapa ni asas. Asas kita nak kenal fi'il kan. Ni tak ada masalah ni. Fi'il madhi, mudhari' dan amar ni tak ada masalah. Kita akan terus ke al-fi'lu al-mujarrad wal-mazid. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada tak faham, ada nak tanya, terus tanya je. Jangan biarkan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita ada tajuk yang pertama untuk as-sarfu. Cuma kena ingatnya semua tajuk as-sarfu ni dia berkaitan dengan auzanul fi'li. Kalau sebut je sarf, tentulah kita perlu fokus kepada wazan. Jadi wazan yang amat penting.
Jadi setiap wazan, Ustaz nasihatkan setiap wazan kena ada dalam kepala satu contoh, satu perkataan, bukan satu contoh ayat, satu perkataan untuk wazan-wazan tertentu. Jadi senang nanti biasa kita nampak je wazan, kita terus nampak contoh. Ayat bina sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita ada al-fi'lu al-mujarrad wal mazid. Okey. Jadi tajuk yang pertama paling penting dalam as-sarfu ni al-fi'lu al-mujarrad wal mazid. Kalau tak faham tajuk ni maka yang tajuk 4 lagi akan masalah. Okey. Okey. Jadi al-fi'lu al-mujarrad wal mazid. Sebagaimana kita tahu fi'il mujarrad ni adalah fi'il asal. Al-fi'lu al-mazid adalah fi'il yang telah ditambah huruf daripada fi'il yang asal. Fi'il asal tak kurang daripada 3 huruf. Jadi fi'il mesti 3 huruf. Walaupun kadang-kadang nampak macam 2, itu bermakna fi'il tersebut ada huruf yang sama, huruf bersatu. Contohnya farra, syadda, adda. Nampak 2 tapi sebenarnya 3. Okey. Okey. Baik, jadi kita ada al-fi'lu al-thulathi al-mujarrad. Fi'il 3 huruf yang asal. Fi'il 3 huruf asal ni tak ada masalah lah kan. Wazan dia fa'ala atau fa'ila atau fa'ula, mudhari'nya yaf'alu, yaf'ulu, yaf'ilu, fi'il amarnya if'al. Okey. Itu tak ada masalah rasanya. Kita terus je. Baik. Kemudian untuk fi'il thulathi al-mazid, fi'il 3 huruf yang telah ditambah huruf. Kita ada al-mazid bi harfin, tambah 1 huruf jadi fi'il 4 huruf. Kita ada al-mazid bi harfain, fi'il yang ditambah 2 huruf menjadi fi'il 5 huruf. Kita ada al-mazid bi thalathati ahrufin, kita ada fi'il 3 ditambah 3 huruf menjadi fi'il 6 huruf. Jadi kita ada fi'il 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Semua ni adalah fi'il mazid. Okey, fi'il telah ditambah hurufnya. Untuk fi'il mazid KSSM ni kita hanya ada 7 wazan. Fi'il 4 huruf 3 wazan, fi'il 5 huruf 3 wazan, fi'il 6 huruf 1 wazan sahaja. Wazan penting. Tak tahu wazan maka masalah lah kita nak jawab bahagian as-sarf. Jadi wazan-wazan ni kena tahu. Okey, yang pertama kita ada wazan af'ala. Madinya yuf'ilu, mudhari'nya, fi'il amarnya senang je, matikan ujungnya. Af'ala yuf'ilu, af'il. Okey, tu yang pertama. Yang kedua kita ada wazan fa'ala, fa'ala yufa'ilu, fa'il. Okey. Yang ketiga kita ada wazan fa'ala yufa'ilu, fa'il. Madi, mudhari', amar. Kena baca 3-3. Kalau tak, masalah sikit. Ini kena biasakan macam tu. Okey. Jadi itu 3 wazan untuk fi'il 4 huruf. Kemudian kita ada 3 wazan untuk fi'il 5 huruf. Kita ada ifta'ala, yafta'ilu, ifta'il. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'al. Kalau nak terus lekat sama-sama Ustaz baca dalam hati. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'al. Okey. Itu fi'il 5 huruf dan fi'il 6 huruf kita ada istaf'ala, yastaf'ilu, istaf'il. Jadi fi'il amar senang sahaja, akhirnya mati. Baik, setiap wazan ni kita ada 7 wazan ni, tolong pastikan nampak je wazan, nampak terus terlintas contohnya. Contohnya af'ala, terus ingat akram. Nampak wazan fa'ala, ingat syahada dan pastikan kita tahu makna dia. Akrama memuliakan, syahada melihat atau menonton. Fa'ala terus bayang, rattaba. Okey. Kalau ifta'ala contohnya ihtarama, menghormati. Tafa'ala, ta'awana, saling bantu-bantu. Tafa'ala, takallama, bercakap. Istaf'ala, istakhraja. Ataupun kalau antum dah ada contoh-contoh masing-masing, teruskan. Okey? Ya, ada yang tanya ni wazan form 4 dan form 5. Ya, malam ni kita bincang untuk SPM. 4 dan 5, semua merangkumi. Yang penting ianya adalah silibus untuk SPM. KSSM. Okey. Baik, jadi kita dah nampak wazannya. Kita ada 3 wazan 4 huruf, 3 wazan 5 huruf dan 1 wazan 6 huruf. Dan kita dah lihat tadi contoh masing-masing setiap wazan. Af'ala akrama, fa'ala syahada, fa'ala rattaba, ifta'ala ihtarama, tafa'ala ta'awana, tafa'ala takallama, istaf'ala istakhraja. Okey. Itu penting. Nampak wazan, terus ingat contohnya. Okey. Dan apabila kita ingat contoh, senanglah kita nak bina ayat, tak payah hafal ayat. Terus je. Contohnya, kalau untuk fi'il, kena biasakan
susunan. Kalau jumlah fi'liyah dia mesti sekurang-kurangnya fi'lun dan fa'il. Fi'il dan pelakunya. Ataupun kalau fi'il tersebut fi'il muta'addi, kita kena letakkan maf'ulun bih bersama. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Contoh bawah ni. Jadi nota ni kan bawah tu ada contoh ayat. Akrama Muhammadun al-muallima. Itu contohnya. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Itu contoh ayat. Jadi kalau kita dah ada contoh setiap wazan satu contoh, maka senanglah kita nak bina ayat. Tak perlu hafal ayat. Okey. Itu untuk fi'il mujarrad dan mazid. Harap jelas. Fi'il mujarrad adalah fi'il asal 3 huruf, fi'il mazid adalah fi'il telah ditambah menjadi sama ada 4 huruf, 5 huruf dan 6 huruf. Yang ni asas untuk saraf. Sebab tajuk-tajuk berikutnya berkaitan ataupun amat berkaitan dengan fi'il mujarrad dan mazid. Okey, boleh Ustaz pindah ke tajuk yang kedua, saraf? Boleh? Boleh. Okey. Kita terus tajuk yang kedua untuk bahagian as-sarfu adalah ismul fa'il. Okey. Isim fa'il ataupun isim pelaku. Jadi saraf ni sebagaimana kita tahu, tajuk-tajuknya adalah tajuk yang berkaitan dari bagaimana kita nak membina daripada fi'il kepada pelbagai bentuk yang lain. Jadi di antaranya tajuk yang kedua kita ismul fa'il. Daripada fi'il madhi kita nak ubah dia menjadi isim fa'il, isim pelaku. Jadi kita hanya perlu 2 wazan, walaupun kita lihat tadi dalam fi'il mujarrad dan mazid kita ada berapa wazan tadi? 1 untuk fi'il 3 huruf, 7 untuk fi'il mazid. Jadi kesemuanya ada 8 wazan. Akan tapi untuk isim fa'il tak perlu banyak wazan, hanya perlu 2 wazan sahaja. Jadi kita bahagikan 2 wazan ini. Yang pertama untuk fi'il thulathi 3 huruf, 1 wazan, dan fi'il mazid kita hanya gunakan 1 wazan sahaja. Okey? Ustaz nanti share slide dalam grup boleh? Nanti Ustaz letak YouTube sebagaimana biasa, insya-Allah. Cuma YouTube tak tahulah tengah malam sebab tidak ataupun pagi esok Ustaz akan naik upload balik. Okey, baik, kita pergi pada isim fa'il. Untuk fi'il 3 huruf wazannya tajuk ni. Fa ismul fa'il maknanya wazan yang untuk fi'il 3 huruf adalah fa'ilun. Fa'ilun tu wazan untuk fi'il 3 huruf. Nampak je fi'il 3 huruf, maka isim fa'ilnya adalah fa'ilun. Jalasa jalisun, daraba daribun, qara'a qari'un. Senang. Okey. Kemudian untuk fi'il mazid yang 7 wazan tadi, kita satukan dia punya wazan isim fa'il. Kita hanya perlu tambah mim dhammah. Tambah mim dhammah sahaja. Okey. Kemudian ain fi'ilnya kasrah. Mim dhammah, ain fi'ilnya kasrah. Itu sahaja. Boleh. Mim dhammah tambah ain fi'il berbaris di bawah. Cuba kita lihat, cuba kita buat bersama. Untuk fi'il mazid, kalau akrama dia akan jadi mukrimun. Syahada akan jadi musyahidun. Rattaba murattibun. Ihtarama muhtarimun. Ta'awana muta'awinun. Takallama mutakallimun. Istakhraja mustakhrijun. Tambah mim dhammah, ain fi'ilnya berbaris kasrah. Senang saja. Siapa nak baca bersama boleh. Baca je. Kita dengar sama-sama. Okey. Jadi itu isim fa'il. Senang sahaja. Jadi kesimpulannya kesimpulannya isim fa'il untuk fi'il 3 huruf wazannya fa'ilun, untuk fi'il mazid tambah mim dhammah ain kasrah. Okey. Untuk bina ayat isim fa'il nak senang jadikan isim fa'il tu sebagai fa'il. Fa'il tajuk nahwu, isim fa'il saraf. Jadi bina ayat jadikan isim fa'il ni sebagai fa'il dalam ayat. Biasanya kalau kita buat ayat contohnya apa? Muhammad biasanya kita bina dalam ayat sebagai fa'il. Buang Muhammad, gantikan isim fa'il. Senang. Kita tengok dalam contoh ni. Najaha najihun. Najaha an-najihu. Biasa kita bina ayat najaha Muhammadun fil imtihan. Jadi kita tukarkan Muhammad, buang, letak isim fa'il. Najaha an-najihu fil imtihan. Okey? Ataupun kalau nak buat sebagai khabar pun tak ada masalah. Muhammadun najihun, tak ada masalah. Okey, tapi yang senangnya kalau malas sakit kepala, jadikan dia
Jadikan isim fa'il ni sebagai fa'il dalam ayat. Okey. Ini contohnya akrama jadi mukrimun tadi. Contoh ayat akrama, biasanya kita buat akrama Muhammadun al-muallima. Dibuang Muhammad, gantikan isim fa'il. Akrama al-mukrimu al-muallim. Kerana isim fa'il ni membawa maksud pelaku. Jadi orang makna dia. Okey. Baik. Okey. Itu isim fa'il. Ada soalan untuk isim fa'il? Dua wazan, fa'ilun dan mim dhammah ain kasrah. Ada soalan? Tak ada, kita pindah. Tak ada. Okey. Lama tak dengar suara ni. Okey, alhamdulillah. Kita dah nak sampai ke saat-saat akhir SPM. Mungkin ada setengah tu bahasa Arab je yang last, ataupun ada setengah ekonomi yang last, ataupun subjek-subjek lain. Tapi kita dah di penghujung. Alhamdulillah. Ustaz, kalau tak ada alif lam boleh ke untuk isim fa'il dalam ayat? Sebaiknya fa'il dan maf'ulun bih letak alif lam. Itu yang terbaik. Okey? Nak elakkan daripada sebarang masalah, sentiasa letak alif lam pada isim fa'il, pada fa'il, begitu juga maf'ulun bih. Boleh? Okey. Baik, kalau tak ada soalan, kita akan terus ke tajuk yang ketiga, as-sarfu, tajuk ismul maf'ul. Okey, kita tinggalkan isim fa'il, kita ada dua wazan, fa'ilun dan mim dhammah ain kasrah. Baik, isim maf'ul, okey, daripada fi'il madi kita nak ubah biar menjadi isim maf'ul yang membawa maksud di. Isim maf'ul ni sama dengan kalau fi'il mabni lil majhul. Ya, fi'il mabni lil majhul makna dia di, sama juga isim maf'ul. Okey. Jadi nota dia punya wazan sama. Kita gunakan hanya dua wazan. Satu wazan untuk fi'il 3 huruf, satu lagi wazan untuk fi'il mazid. Okey. Fi'il 3 huruf wazannya tajuk. Sama macam isim fa'il. Ismul maf'ul. Jadi wazannya maf'ul. Senang. Fataha maftuhun. Jalasa majlus jaranglah. Daraba madrub, dipukul. Contohnya. Akala ma'kul, dimakan. Okey, boleh? Baik. Kalau untuk isim maf'ul, fi'il mazid, wazannya mim dhammah ain fathah. Jadi beza dengan isim fa'il. Isim fa'il kita tambah mim dhammah, ain fi'ilnya kasrah, isim maf'ul ainnya fathah berbaris di atas. Maka dia jadi isim maf'ul. Cuma isim maf'ul untuk KSSM hanya 3 wazan sahaja. Jadi Ustaz bagi ni pun dah terlebih. Dia 3 wazan sahaja. Satu wazan 3 huruf, maf'ul. Okey. Yang kedua wazan 4 huruf, bukan yang ini. Nanti Ustaz betulkan teruslah. Siapa kalau yang pegang nota tu betulkan. Untuk KSSM sebenarnya hanya 3 wazan isim maf'ul yang akan ditanya. Yang pertama contohnya akrama. Okey. Akrama. Jadi akrama akan jadi mukramun. Okey, saya betulkan teruslah. Ketika saya ingat. Kalau tak terbetulkan. Yes. Akrama. Okey, oops. Mukramun, akrama, mukramun. Dimuliakan. Okey, satu. Itu wazan yang kedua untuk isim maf'ul. Yang pertama fi'il 3 huruf, maf'ul. Yang kedua fi'il 4 huruf, akrama. Af'ala, wazan af'ala, contohnya akrama, mukramun. Okey. Jadi ayatnya akan jadi, contohnya siapa yang dimuliakan? Guru biasanya kan? Guru. Al-muallimu mukramun, dimuliakan. Al-muallimu mukramun. Okey. Itu wazan yang kedua, isim maf'ul yang akan ditanya. Wazan af'ala. Yang ketiga 5 huruf tak ada. Untuk KSSM 5 huruf tak ada. Ni contoh ni tak perlu tak perlu beri perhatian sangat. Okey, yang ketiga untuk isim maf'ul adalah fi'il 6 huruf. Wazan istaf'ala. Jadi contoh kita ni istakhraja akan jadi mustakhrajun. Contohnya al-kitabu mustakhrajun. Buku itu
dikeluarkan. Okey. Baik. Jadi isim maf'ul. Isim maf'ul wazan maf'ul 3 huruf. Untuk fi'il mazid mim dhammah ain fathah. Cuma untuk fi'il mazid KSSM dia hanya 2 wazan sahaja. Yang pertama wazan af'ala akan jadi muf'alun. Yang kedua fi'il 6 huruf istaf'ala akan jadi mustaf'alun. Dan untuk bina isim maf'ul kalau nak senang jadikan dia sebagai khabar. Cuba tengok. Fataha maftuhun, al-babu maftuhun. Cuma kena ingat jumlah ismiyah, pastikan mubtada'nya ma'rifah, khabarnya nakirah. Al-babu ada alif lam, maftuhun tanpa alif lam. Okey, contoh 4 huruf. Akrama mukramun, al-muallimu mukramun. Guru dihormat, dimuliakan. Kemudian fi'il 6 huruf, istakhraja akan jadi mustakhrajun, dikeluarkan. Al-kitabu mustakhrajun, buku dikeluarkan. Okey, itu isim maf'ul. Ada soalan? Tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey. Ada, kita terus. Tajuk yang keempat untuk as-sarfu. Tajuk yang keempat as-sarfu, daripada fi'il madhi kita akan ubah dia menjadi isim isim alat yang menunjukkan benda. Untuk isim alat kita ada wazan, semuanya mim. Kalau nampak mim kasrah itu adalah isim alat. Yang pertama wazan asal dia mif'alun. Kemudian wazan yang keduanya ditambah lagi alif, mif'alun. Wazan yang ketiga ditambah ta marbutah di akhir menjadi mif'alatun. Cuma ada satu wazan untuk alat-alat moden, wazan fa'alatun. 4 ini adalah wazan isim alat. Okey? Dan pastikan setiap wazan antum ada satu contoh untuk senang kita bina ayat. Mif'alun, contoh macam sini dalam nota ni, mirsamun, alat untuk melukis. Tak kira lah berus ke apa ke. Okey. Wazan mif'alun kita ada miftahun, anak kunci. Okey, yang ketiga mif'alatun kita ada miknasatun, penyapu. Fa'alatun kita ada ghassalatun, mesin basuh. Okey. Itu contoh bagi setiap wazan, 4 wazan. Jadi kalau nampak mim baris bawah ni, itu confirm isim alat. Untuk bina isim alat, kalau nak ayat cantik, gunakanlah fi'ilnya kan. Contohnya rasama Muhammadun as-surata, Muhammad menggunakan melukis gambar, bil mirsam, menggunakan alat melukis. Ayat cantik je. Tapi kalau nak senang, carilah satu fi'il yang senang kita nak bina ayat. Contohnya jual ke beli ke. Ba'a Muhammadun al-mirsam, Muhammad menjual alat melukis. Tak ada masalah. Yang pentingnya ayat menjadi. Contoh ni penyapu, al-miknasatu wara al-babi. Penyapu itu di belakang pintu. Tak ada masalah. Asal jadi ayat, okey. Markah penuh. Okey. Baik, isim alat itu sahaja. Mif'alun, mif'alun, mif'alatun dan fa'alatun. Ada soalan? Tak ada. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam. Tanya boleh tak? Ya Ustazah. Contoh kalau pelajar tanya jawab ayat isi alat tu macam ni. Dia benda hak mudah-mudah. Haza mirsamun, haza hazihi miknasatun. Semua ayat tu sama macam tu je, boleh ke? Kalau isim isyarat ni saya tak berani nak jamin. Kalau satu tu mungkin boleh kot. Tapi kalau fi'il tak ada masalah. Kalau fi'il yang sama, kalau haza, kalau isim isyarat ni tak berani. Tak digalakkan lah. Jadi baik jangan buat lah. Baik jangan buat. Kalau satu tak apa. Mungkinlah. Tapi kalau fi'il yang sama tak ada masalah. Yang pentingnya jawapan ada. Kalau isim isyarat ni, so datangkan contoh bagi isim alat atau wazan fa'alatun. Maka pelajar pun buat ghassalatun. Jumlah mufidah hazihi ghassalatun. Tak ada masalah. Tapi jangan banyak. Tidak digalakkan. Sekali boleh lah. Takut-takut pasal ni siapa ni, kita tak tahu macam mana pemarkahan lagi kan. Jadi elakkanlah. Tapi kalau fi'il tak ada masalah fi'il. Okey. Okey, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tak ada. Okey, kita pindah tajuk yang terakhir, sarfun al-masdar. Okey, masdar. Jadi masdar sebenarnya dia amat berkait rapat dengan tajuk yang pertama, saraf. Al-fi'lu, al-mujarrad wal-mazid. Amat berkait rapat. Kalau kita tak ingat wazan fi'il mujarrad dan mazid, maka masalah untuk kita utamanya kita nak tahu masdar. Sebab kita nak bina masdar berdasarkan fi'il madhi,
pada wazan-wazan fi'il mujarrad dan mazid. Okey. Baik, masdar sama juga pembahagiannya kerana dianya berasal dari fi'il mujarrad mazid, jadi kita bahagikan kepada fi'il 3 huruf dan fi'il yang melebihi 3 huruf, fi'il 4 huruf, fi'il 5 huruf dan fi'il 6 huruf. Fi'il 3 huruf simaiyah. Jadi kalau kita tak tahu masdarnya, sukarlah sikit. Kerana kita tak boleh nak bina sendiri, kita kena tahu. Bagi setiap fi'il 3 huruf macam mana masdar dia, kena buka kamus lah. Tapi kalau dalam SPM nanti kalau tak tahu, jangan tinggal kosong, eja sebagaimana ejaan fi'il madi. Kerana kebanyakan fi'il madi 3 huruf, masdarnya sama dengan ejaan fi'il madi. Masdar fi'il 3 huruf, masdarnya sama dengan ejaan fi'il madi. Jadi kalau tak tahu, eja je sebagaimana fi'il madi. Biasanya betul lah. Okey, itu untuk fi'il 3 huruf. Kalau tahu masdar dia, itu lagi baik. Kalau tak tahu, eja sebagaimana fi'il madi. Okey, harap jelas. Baik, untuk fi'il mazid, kita ada 7 wazan tadi. Berdasarkan fi'il wazan-wazan fi'il madi tadi. Jadi cuba perhatikan, untuk fi'il 4 huruf kita ada af'ala bermula dengan hamzah. Kemudian untuk fi'il 5 huruf yang atas ni kita ada ifta'ala bermula dengan alif. Fi'il 6 huruf kita ada istaf'ala pun sama bermula dengan alif. Jadi kita ada 3 wazan yang bermula dengan alif. Af'ala, ifta'ala dan istaf'ala. Jadi nak bina masdar dia sama sahaja konsepnya. Ketiga-tiga ni kita hanya tambah alif sebelum huruf akhir. Tambah alif sebelum huruf akhir. Af'ala akan jadi if'al, tambah alif sebelum akhir. Ifta'ala akan jadi ifti'al, tambah alif sebelum akhir. Istaf'ala akan jadi istif'al, tambah alif sebelum akhir. Boleh? Jadi nak bina masdar bagi 3 wazan ni, tambah alif sebelum akhir. Okey? Contohnya af'ala kita ada akrama, maka akan jadi ikram. Ifta'ala ihtarama akan jadi ihtiram. Istaf'ala istakhraja akan jadi istikhraj. Okey, jelas? Boleh yang tu? Boleh ingat? Boleh. Yang kedua, cuba lihat pada fi'il 5 huruf, yang kedua dan 3. Kedua-duanya bermula dengan ta. Tafa'ala dan tafa'ala. Tafa'ala dan tafa'ala. Kedua-dua bermula dengan ta. Masdarnya senang, ejaannya kekal. Tafa'ala, ejaannya tetap tafa alif ain lam, sama. Tafa'ala pun sama, ejaannya tetap sama. Cuma bezanya, ketika masdar ain fi'il kita baca dengan dhammah baris hadapan. Tafa'ala, tafa'ul. Tafa'ala, tafa'ul. Okey. Ejaan kekal, ain fi'il sahaja menjadi baris hadapan. Boleh yang kedua? Jelas? Jelas. Okey. Iya. Nombor 2 tu tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, tafa'ul ke tafa'ulan? Masdar. Masdar kalau nak senang tafa'ulan lah, sebab kalau kita nak bina ayat sebagai maf'ul mutlak. Tapi alif akhir tu hanya menunjukkan sebagai mansub. Kalau yang tak jumpa dalam ayat, dalam contoh-contoh ditulis tafa'ulan ataupun tafa'ulan, sama aja. Sebab alif tu bukan alif wazan asal tu, alif tu hanya untuk mansub. Okey. Jadi macam sini tafa'ulun ataupun tafa'ulun. Tapi boleh juga masa kita jawab, kalau kita letak alif tak jadi salah. Kerana masdar biasanya orang baca mansub. Tafa'ulan ataupun tafa'ulan. Kedua-dua betul. Tafa'ulun betul, tafa'ulan pun betul. Tafa'ulun betul, tafa'ulan pun betul. Yang pentingnya ejaannya kekal sebagaimana fi'il madinya. Cuma ain fi'il sahaja dhammah. Boleh jelas Huzaifah? Boleh tak? Okey. Jadi tafa'ala yatafa'alu tafa'ulun ataupun tafa'ulan. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulun ataupun tafa'ulan. Okey. Ni apa ni? Apa tu tak nampak tadi? Ada soalan je. Bolehlah Ustaz letak alif jadi mansub kalau dalam ayat. Okey. Kalau nak letak alif, kita kena letak masdar di akhir sebagai maf'ul mutlak. Itu je boleh letak alif. Mansub. Sebagaimana dalam contoh yang Ustaz bagi ni, semua Ustaz letak alif kan. Yang ini boleh.
Tapi kalau masdar tersebut berada di tempat mubtada ke ataupun dalam tengah-tengah ayat, tak boleh letak alif. Alif tu menunjukkan dia mansub. Contoh ayat macam ni nak senang. Lihat sini, cuba tengok balik Okey, nanti kita tengok contoh. Okey, jadi yang pertama tadi, kalau bermula dengan alif, kita tambah alif sebelum akhir. Yang kedua, kalau bermula dengan ta, kita kekalkan ejaan, cuma ain fi'ilnya berubah menjadi dhammah. Jelas? Okey, jelas. Yang ketiga, kita ada wazan fa'ala. Wazan fa'ala masdarnya tambah mata. Tambah mata. Cuba lihat pada masdar ni, ada mim di hadapan, ta di akhir. Fa'ala yufa'ilu tambah mata jadi mufa'alatan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Okey? Nak baca mufa'alatan boleh, nak baca mufa'alatun boleh. Bergantung kepada kedudukan dalam ayat ya. Yang pentingnya kita hanya tambah mata. Jelas yang tu, yang ketiga? Boleh ingat? Jelas Ustaz. Okey. Allah. Okey, baik. Jadi dah 3 Yang pertama tadi, kalau bermula dengan alif, tambah alif sebelum akhir. Yang kedua, kalau bermula dengan ta fi'il madinya, kekalkan ejaan ain fi'il baris dhammah. Yang ketiga, kalau wazan fa'ala, tambah mim di hadapan, ta di akhir, tambah mata. Yang keempat, wazan fa'ala tambah ta ya. Taya motor. Okey. Ta di awal, ya sebelum akhir. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Fa'ala yufa'ilu taf'il. Okey, tambah ta ya. Jelas? Boleh ingat? Malam ni letak terus dalam kepala. Okey, jadi kita ada 4 cara untuk bina masdar fi'il mazid. Yang pertama, kalau fi'il bermula dengan alif, tambah alif sebelum akhir. Kalau fi'il bermula dengan ta, kekalkan ejaan ain fi'il sahaja berbaris dhammah. Okey, yang ketiga, wazan fa'ala tambah mata. Mim di awal, ta di akhir. Wazan fa'ala tambah ta ya. Ta di awal, ya sebelum akhir. Itu cara nak bina masdar fi'il mazid. Kalau fi'il sulasi tadi, kena berdasarkan kamus atau penggunaan orang Arab. Kalau tak tahu, kekalkan ejaan fi'il madi. Boleh jelas tu cara nak bina? Okey. Cuba kita lihat kita nak bina ayat. Jadi nak senang, malas sakit kepala. Bagi yang tak biasa guna masdar, kita letakkan dia di akhir ayat. Kita bina jumlah fi'liyah dahulu, kemudian kita letak masdar di akhir dan pastikan dia mansub. Ketika ni kita nak letak alif di akhir. Contohnya akrama. Akrama yukrimu ikram. Okay. Jadi kita bina ayat biasa dahulu. Jumlah fi'liyah. Akrama Muhammadun al-muallima. Muhammad memuliakan guru. Baru kita letak masdar di akhir sebagai penegasan. Dan pastikan dia mansub, ada alif lah mansub. Ikraman kalau mufrad lah. Semua contoh kita buat macam tu. Senang, tak payah fikir banyak-banyak. Walaupun kalau orang biasa bolehlah guna cara lain, tapi kalau tak biasa buat cara ni lah. Buat jumlah fi'liyah, letakkan masdar di akhir ayat, pastikan dia mansub. Itu sahaja. Boleh pegang? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey. Jadi itu untuk masdar, jadi tak payah sakit kepala hal masdar. Ingat 4 cara tadi nak bina masdar, kemudian untuk bina ayat letakkan di akhir dan pastikan dia mansub sebagai penegasan. Okey. Ada soalan untuk sarfun? Kita dah habis tajuk sarf. Tak ada kita. Tak ada. Okey. Tak ada kita nak pergi ke an-nahwu. Jadi selesai sarfun. Tak. Ya. Nak tanya pasal nawak ayat tu ke? Aha. Kita nak check kalau contoh isi fa'il tu ke, dia nak buat ayat, kita nak fi'il muta'addi ke fi'il biasa? Maf'ul bih. Maf'ul nak kenal fi'il lazim dengan muta'addi. Nak tahu kan kalau fi'il tu yang memerlukan Maf'ul bih. Maf'ul bih atau benda. Kalau nak mudahnya, kalau kita rasa ayat tu tak habis lagi, makna dia perlu maf'ul bih lah. Gitu yang mudahnya. Jadi, tapi kalau fi'il 4 huruf, biasanya dia perlu kepada maf'ul bih. Fi'il 4 huruf, biasanya perlu maf'ul bih. Fi'il 5 huruf, biasanya tak perlu maf'ul bih. Fi'il 6 huruf, biasanya perlu maf'ul bih. Itu biasanya. Cuba tengok ni. Contoh ni kebanyakannya perlu maf'ul bih. Tapi 5 huruf tak perlu maf'ul bih. Tapi macam ihtarama ni perlu maf'ul bih. Tapi bawah ni dua-dua tak perlu maf'ul bih.
Kalau 6 huruf yang tak guna istaiqadha tak perlulah maf'ulun bih. Tapi kalau istakhraja perlu maf'ulun bih. Lepas tu dia kena tengok dari segi maksud je kita tahu kita perlu atau tidak maf'ulun bih. Maknanya fi'il tersebut perlu tak kepada perkara yang berlaku atas dia. Ni. Itu fi'il muta'addi. Beres. Kalau was-was kalau was-was contohnya yang tak buat ayat jalasa Muhammadun. Jalasa perlu dia maf'ulun bih. Bubuhlah harful jar di hujung tu jalasa Muhammadun alal kursi kalau was-was lah. Boleh, Huzaifah? Boleh Ustaz. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada, kita nak terus untuk nahu. Okey, senyap Ustaz andaikan tiada. Okey, kita pergi kepada muka surat di hadapan, An-Nahwu. Okey, sebagaimana Ustaz senaraikan ni di hadapan ni ada sekitar 21 tajuk yang perlu kita kuasai untuk Nahwu. Kita akan pergi satu persatu lah insya-Allah. Baik. Ni as-sarfu tadi dah selesai. Okey, kita dah lihat tadi fi'il mujarrad dan mazid. Kita ada fi'il mujarrad 1 wazan, fi'il mazid 4 huruf 3 wazan, fi'il 5 huruf 3 wazan, fi'il 6 huruf 1 wazan. Kemudian kita dah lihat tadi isim fa'il sama juga berdasarkan fi'il mujarrad dan mazid. Cuma wazannya ada 2 sahaja kita guna tadi, fa'ilun ataupun mim dhammah ain kasrah untuk fi'il mazid. Isim maf'ul kita juga ada 2 wazan tadi. Untuk fi'il 3 huruf wazan maf'ul, fi'il mazid mim dhammah ain fathah. Cuma isim maf'ul untuk fi'il KSSM hanya 4 wazan sahaja. Yang pertama fi'il 3 huruf maf'ul, yang kedua fi'il 4 huruf wazan af'ala akan jadi muf'alun, af'ala yuf'ilu muf'alun. Kemudian fi'il 6 huruf istaf'ala akan jadi mustaf'alun. Okey, yang kelima kita ada isim alat tadi, kita ada 4 wazan. Mif'al, mif'alun, mif'alatun, fa'alatun dan masdar. Fi'il thulathi kalau tak tahu kekalkan ejaan fi'il madi. Kemudian kita ada 4 cara untuk fi'il mazid tadi, okey. Itu saraf. Baik. Sekarang kita nak tengok nahwu. Nahwu tentulah berasal daripada kalimah, isim, fi'il dan haraf. Kita semua dah kenal isim, fi'il dan haraf. Isim ni kalau dari segi makna nama khas, binatang, tumbuhan, benda-benda itu adalah isim. Nak kenal lagi isim, kita boleh letak alif lam pada isim zahir, maka itu adalah isim. Nak kenal lagi isim, kita boleh letak tanwin jika tak ada tiada alif lam. Kita boleh baca dengan tanwin, maka itu adalah isim. Nak kenal lagi isim, pada muannasnya ada ta marbutah. Itu semua tanda isim. Okey. Kemudian fi'il kita ada madi, mudhari' dan amar. Fi'il madi mesti akhirnya berbaris fathah. Fi'il madi mesti baris fathah, tak ada baris dhammah ke kasrah, mesti baris fathah. Fi'il mudhari' asalnya baris dhammah. Dan ada huruf mudhari' di hadapan, sama ada ya, ta, hamzah dan nun. Fi'il amar mesti berbaris sukun. Asalnya baris sukun. Okey, majzum. Okey, itu fi'il amar. Haraf bagaimana biasa, itu asaslah. Okay. Seterusnya kita ada jumlah. Jumlah untuk bina ayat dalam bahasa Arab kita ada jumlah ismiyah, kita ada jumlah fi'liyah. Okay. Apa beza jumlah ismiyah dengan fi'liyah? Apa beza di antara dua ayat ini? Siapa nak tolong? Dia memula tu kalau jumlah ismiyah dia isim mula. Okey, jumlah fi'liyah bermula dengan fa'il. Fa'il. Apa komponen utama jumlah ismiyah? Berapa perkataan sekurang-kurangnya nak bina jumlah ismiyah? 3. 2. Paling kurang 2 perkataan. Apa nama 2 perkataan tu? Mubtada' khabar. Okey, mubtada' dan khabar. Mubtada' letak berada di mana? Depan. Di hadapan. Khabar di belakang. Okey, itu paling kurang. Jumlah ismiyah mesti ada mubtada', mesti ada khabar. Okey. Yang kedua jumlah fi'liyah. Sekurang-kurangnya berapa perkataan jumlah fi'liyah? 3. Sekurang-kurang 3 atau 4. makin panjang. Kita ada 2. 2. Kalau fi'il lazim 2, fi'il muta'addi 3. Fi'il lazim tak perlu kepada maf'ulun bih. Fi'il muta'addi perlu kepada maf'ulun bih. Okey. Baik. Yang pentingnya sekarang ni kita boleh beza jumlah ismiyah bermula dengan isim.
Jumlah fi'liyah mesti bermula dengan fi'il. Jumlah ismiyah sekurang-kurang 2 perkataan, mubtada' dan khabar. Jumlah fi'liyah sekurang-kurang 2 atau 3, bergantung kepada jenis fi'il. Okey, kita lihat seterusnya. Ini asas. Okay. Baik. Okey, seterusnya kita tengok fi'il apa tu? Al-fi'lu al-mabni lil ma'lum dengan al-fi'lu al-mabni lil majhul. Apa beza dua ni? Fi'il mabni lil ma'lum dengan fi'il mabni lil majhul. Apa beza? Ada pelaku, tak ada pelaku. Yang mana tak ada pelaku? Majhul. Majhul. Nama pun majhul, tidak diketahui pelakunya. Ma'lum maknanya diketahui fa'il. Maknanya mabni lil ma'lum adalah ayat asal, ada fi'il, ada fa'il ataupun ada maf'ulun bih. Ada tiga-tiga. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Sebenarnya nota ni asalnya ada tajuk fi'il lazim dan muta'addi. Ustaz buang kot yang ni. Kalau masa tingkatan 4 dia ada satu lagi nota fi'il lazim dan muta'addi. Rasa ni Ustaz dah buang kot. Tak ada ni. Oh ada lepas ni. Okey. Fi'il mabni lil ma'lum ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Fi'il mabni lil majhul ada fi'il dan naib fa'il. Ada fi'il dan naib fa'il. Asalnya maf'ul ni. Cuba kita lihat. Al-fi'lu al-mabni lil ma'lum, contohnya qara'a Muhammadun al-kitaba. Qara'a fi'lun, Muhammadun fa'il, pelakunya. Apa yang dia baca? Al-kitaba. Al-kitaba maf'ulun bih. Maf'ulun bih kita tahu dah dia mansub kan. Maf'ulun bih mansub. Ini fi'il mabni lil ma'lum. Kenapa ma'lum? Ada fa'il. Okey. Fi'il mabni lil majhul, cuba lihat. Asalnya qara'a Muhammadun al-kitaba. Bila kita buang dia punya fa'il, kita dah tak boleh baca dengan qara'a. Kalau qara'a membaca maknanya. Sedangkan dalam ni tak ada siapa yang tukang baca. Jadi kita kena baca dengan mabni lil majhul, dengan quri'a, dibaca. Ataupun kalau fi'il mudhari'nya yuqra'u, dibaca. Tadi al-kitaba maf'ulun bih, mansub. Bila tidak ada fa'il maka al-kitaba ni ambil tempat fa'il. Maka nama dia dah berubah menjadi naibul fa'il, ganti tempat fa'il. Kerana dia ganti tempat fa'il yang asalnya berbaris mansub, sekarang dah jadi marfu'. Jadi kita kena baca dengan al-kitabu, quri'al kitabu, dibaca buku itu. Jadi fi'il ni jenis al-fi'lu al-mabni lil majhul, tidak ada fa'il. Jelas perbezaan antara dua ni? Al-fi'lu al-mabni lil majhul dengan al-fi'lu al-mabni lil ma'lum. Boleh? Okey. Ada soalan sekejap. Madi dengan mudhari' dia beza ke ustaz barisnya? Ya, berbeza. Kalau madi, fa fi'ilnya berbaris dhammah, qu ain fi'il berbaris di bawah. Quri'a. Quri, kena bacanya tu. Dhammah, fa-nya dhammah, ain fi'ilnya kasrah. Fi'il mudhari', huruf mudhari'nya dhammah, ain fi'ilnya berbaris di atas. Yuqra, yuqra'u, dibaca. Boleh Batrisha? Okey. Kita terus kepada slide seterusnya. Ini yang ditanya oleh Huzaifah tadi. Fi'il, pembahagian fi'il yang kedua, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim ni fi'il yang hanya perlu fi'il dan fa'il. Dia tak perlu maf'ulun bih. Kalau fi'il muta'addi, dia perlu kepada maf'ulun bih. Kalau kita tak letak maf'ulun bih, akan dipotong setengah markah. Okey, cuba kita tengok fi'il lazim. Jalasa Muhammadun. Muhammad telah duduk. Mana ayat telah lengkap. Jadi tak perlu maf'ulun bih. Maka ni ayat ni dah dapat markah penuh. Tapi kalau tak berani, mari was-was, letak jalasa Muhammadun alal kursi. Tak ada masalah. Okey, tapi kalau jalasa Muhammadun dah memadai. Kerana apa? Jalasa tidak perlu kepada maf'ulun bih. Ayatnya dah lengkap. Muhammad telah duduk. Okey. Contohnya nama Muhammadun. Muhammad telah tidur. Ayat lengkap. Okey. Seterusnya fi'il muta'addi. Cuba kita lihat qara'a. Qara'a Muhammadun. Muhammad membaca. Baca apa? Dia perlu maf'ulun bih. Contohnya kita letakkan qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a fi'lun, Muhammadun fa'ilun, al-Qur'ana maf'ulun bih. Perkara yang berlaku atasnya. Maf'ulun bih, lepas ni kita akan lihat dia mestilah mansub. Boleh?
Beza antara lazim dan mutaaddi? Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh. Terus kita pergi kepada ni yang penting sekali. Untuk soalan i'rab, gambar rajah ni biar lekat dalam kepala. Yang ini muka surat 9 ni al-i'rab lil asma. Jadi i'rab untuk isim. Untuk fi'il kena lihat muka surat berapa? 30. Ini untuk isim. Okey, untuk isim cuba lihat bawah ni tajuk mauqi'. Jadi marfu' kita ada marfu', halah marfu', halah mansub, halah majrur dan tawabi'. Halah marfu' kita ada 8 tajuk sahaja. Kita ada 8 tajuk, halahnya marfu'. Mansub kita ada 7 tajuk, halahnya mansub. Majrur kita ada 2 tajuk sahaja, halahnya majrur. Kemudian tawabi' ni kita tahu dah dia ikut perkataan sebelumnya. Jadi ada 2 tajuk, na'at dan badal. Jadi na'at dan badal halah ada marfu', ada mansub, ada majrur bergantung kepada ayat ataupun gantung kepada perkataan sebelumnya. Okey, jelas? Setakat tu. Jelas Ustaz. Jelas. Boleh. Kemudian alamah kita ada marfu' ada 3 alamat. Marfu' sama ada bil dhammah ataupun bil alif ataupun bil waw. Mansub kita ada 4 alamat. Bil fathah, bil ya, bil kasrah, bil alif. Majrur kita ada bil kasrah dan bil ya. Jadi marfu' ada 3 alamat, mansub ada 4 alamat, majrur ada 2 alamat. Nak tahu bila-bila tu nanti kita lihat muka surat seterusnya. Baik, marfu'. Kita ada tadi al-mubtada' dan khabar. Al-mubtada' dan khabar jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Ismiyah. Okey, jumlah ismiyah. Dia dalam satu tajuk, ya kan? Mubtada' di hadapan, khabar di belakang. Kemudian kita ada al-fa'il dengan naibul fa'il. Jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Fa'liyah. Jumlah fi'liyah. Nak ada fa'il, nak ada naibul fa'il, mesti ada fi'il. Maknanya jumlah fi'liyah. Apa beza di antara ayat yang ada fa'il dengan ayat yang ada naibul fa'il? Apa nama dia tadi? Ma'lum majhul. Mabni lil ma'lum ada fa'il. Mabni lil majhul ada naibul fa'il. Jadi kesemua ni adalah marfu'. Kemudian kita ada ismu kana dengan ismu sara. Ismu kana, ismu sara. Isim ke fi'il yang berada selepas kana dan sara? Isim. Sebab kana dengan sara dia masuk ke atas mubtada' dan khabar. Maknanya selepasnya mesti isim. Selepas kana mesti isim, selepas sara mesti isim. Sebab kedua-dua ni adalah fi'il. Okey. Cuma orang tak panggil fa'il selepasnya. Orang panggil isim kana dengan isim sara. Kemudian kita ada khabar inna dengan khabar lakinna. Selepas inna dan selepas lakinna, adakah isim atau fi'il? Isim. Mesti isim. Sebab kedua ni pun sama. Kedua-duanya masuk ke atas mubtada' dan khabar. Maknanya apabila masuk ke atas mubtada', maknanya selepas dia mesti isim. Okey. Jadi ni 8 tajuk marfu'. Nampak mubtada' marfu', nampak khabar marfu', nampak fa'il marfu', nampak naibul fa'il marfu'. Isim kana, isim sara marfu', khabar inna, khabar lakinna marfu'. Jelas? Jelas. Okey. Yang kedua halahnya mansub. Mansub kita ada maf'ulun bih. Maf'ulun bih jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah sebab fi'il muta'addi tadi kan. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Mansub. Yang kedua kita ada tajuk istisna. Tajuk istisna tapi kalau i'rab jangan i'rab istisna. I'rabnya mustathna. Mustathna. Apa perlu ada sebelum mustathna? Ada apa? Baru dia jadi mustasna. Ada apa sebelum dia? Mustasna minhu. Mustasna minhu. Ada mustasna minhu. Selepas mustasna minhu tu apa? Ada Kena ada adatul istisna. Tapi untuk KSSM satu je. Ada illa confirm selepas dia adalah mustasna. Okey? Kemudian kita ada khabar kana dengan khabar sara. Khabar kana, khabar sara. Kedua-duanya mansub. Yang dimaksudkan mansub ni khabar kana dan khabar sara yang berbentuk isim ni. Kalau nampak khabar kana isim, khabar sara isim, maka i'rabnya mansub. Kalau nampak fi'il, jangan i'rab mansub. Kalau fi'il, i'rab sebagaimana biasa. Contohnya ayatnya kana Muhammadun yanjahu. Kana Muhammadun yanjahu.
Okey. Muhammadun isim kana marfu'un bid-dhammah. Yang jauh jangan pergi i'rab fi'lun mudhari' mansub. Khabar fi'lun mudhari' mansub bil fathah. Salah. Sebab yang mansubnya adalah isim. Kalau khabarnya kana Muhammadun najihan. Yang tu baru i'rab dia najihan khabar kana mansub bil fathah. Tapi kalau fi'il kita i'rab sebagaimana biasa fi'lun mudhari' marfu'un bid dhammah. Okey? Sebab apa? Sebab fi'lun mudhari' dia nak mansub mesti ada adatun nasbi sebelum dia. Okey? Dia tak akan mansub macam tu je. Dia mesti ada benda sebelum dia baru dia akan dia jadi mansub. Boleh pegang? Okey. Khabar kana, khabar sara, mansub. Kemudian isim inna dengan isim lakin. Isim inna dan isim lakinna. Kedua-duanya mansub. Okey. Nanti kita tengok tajuk satu persatu. Okey. Isim inna, isim lakinna, mansub. Baik. Dan yang tajuk yang ketujuh untuk mansub adalah hal. Hal, dia tak ada di awal ayat, tak akan ada di tengah ayat. Dia mesti berada di akhir ayat. Mesti ayat telah lengkap baru ada hal. Dan hal mesti mansub. Ini tujuh tajuk mansub. Kemudian majrur kita hanya ada isim yang berada selepas haraf jar. Ismun ba'da harfil jadi. Ada harful jadi maka isim selepasnya majrur. Kemudian yang kedua kita ada tajuk al-mudhaf ilaihi. Tarkib idhafi. Okey, tarkib idhafi yang di hadapan yang tak ada alif lam, yang nakirah tu orang panggil mudhaf. Yang di akhir yang biasanya ada alif lam namanya mudhafun ilaihi, dia mesti majrur. Boleh? Boleh. Majrur ada dua. Na'at kena tengok ayat. Ada marfu', ada mansub, ada majrur. Badal pun sama, ada marfu', ada mansub, ada majrur. Okey? Ini gambar rajah ni biar lekat dalam kepala, senanglah nak i'rab. Boleh terus kita pergi tajuk khusus. Okey. Seterusnya, siapa ngantuk boleh tidur. Google Meet ni tak wajib. Siapa dia rasa boleh terus. Siapa dia mengantuk, tak apa. Boleh tidur. Letih hari ni. Kena yang aliran sains baru kena admit tadi. Harap antum semua boleh jawab insyaAllah. Okey, muka surat seterusnya ni adalah untuk khusus kepada alamat. Alamat ni kita kalau nak cam dia ada 6 benda. Mufrad, musanna, jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir dan juga al-asma al-khamsah. Okey, 6 perkara untuk alamat i'rab. Baik. Cuba kita lihat marfu' kita ada tadi 3 alamat, dhammah, alif dan apa tu? Waw. Okey. Cuba tengok yang pertama. Untuk marfu' ni semua ustaz letakkan sebagai fa'il. Kan fa'il marfu'. Ja'at talibu. At-talibu apa daripada 6 tu dalam kategori mana dia? Mufrad. Mufrad. Jadi kalau i'rabnya ni fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Contoh yang kedua, ja'a at-tullabu. Apa jenisnya? Jamak taksir. Jamak taksir. Jadi jamak taksir pun sama. At-tullabu fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Yang ketiga, ja'at at-talibatu. Apa jenisnya? Jamak muannas. Jamak muannas. Jamak muannas pun marfu'un bid-dhammah. Fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Ja'a fi'lun. Selepasnya ni fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Okey, jadi 3 marfu' bid-dhammah. Kita ada satu sahaja marfu' bil alif. Ja'a at-talibani. Jenis mana ni? Dua musanna. Musanna. Fa'ilun marfu'un bil alif. Musanna. Kemudian kita ada bil waw. Ini Ustaz sengaja guna talibuna walaupun tak masyhur, nak suruh senang nampak. Ja'a at-talibuna. Jenis apa ni? Jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Jamak muzakkar fa'ilun marfu'un bil waw. Dan yang terakhir yang ni tak ada ni, abuka tak ada dalam silibus KSSM. Masa Ustaz buat ni tak teringat ni letak abuka. Jadi contohnya kita guna nama apa? Zul Kifli ke Zul Hilmi ke? Contohnya Zul Kifl. Member kita nama Zul Kifli. Ja'a Zul Kifli. Jadi ja'a fi'lun, zu akan jadi fa'ilun. Jadi i'rabnya zu fa'ilun marfu'un bil waw. Zu fa'ilun marfu'un bil waw. Jenis dia apa jenis dia ni?
Zu ni apa jenisnya? Mufrad. Ha? خمسة. Al-asma al-khamsah. Nama 5 tapi KSSM belajar 1 je. Ja'a apa ni? Ja'a Dzul Kifli. Jadi i'rabnya fa'ilun marfu'un bil waw. Fa'ilun marfu'un bil waw. Okey. Baik, itu marfu'. Mansub kita ada 4 alamat, dhammah. Mana ni? 4. Okey. Kita ada fathah, wa, al-ya, al-kasrah dan al-alif. Okey, ra'aitu. Jadi ra'aitu, ra'a fi'lun, dhamir tu fa'il, at-talibah menjadi maf'ulun bih. Jadi maf'ulun bih mansubun bil fathah at-talibah. Apa jenis dia tadi? At-talibah? مفرد. Mufrad. Okey. Ra'aitu apa ni? Ada bar hadapan ni. Dari mana datangnya ni? Ra'aitu at-tullaba. Sama juga. Maf'ulun bih mansubun bil fathah. Ni jamak مذكر. Taksir. Taksir. Ngata tu. Al-ya. Ra'aitu at-talibaini. Maf'ulun bih mansubun bil ya. Apa tu? Talibaini. Ya. Musanna Ra'aitu at-talibaini musanna. Contoh ra'aitu at-talibina walaupun tak masyhur. Ra'aitu at-talibina. Jenis apa tu? Maf'ulun bih mansubun bil ya. Mudzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Okey, yang ketiga kita ada bil kasrah. Ra'aitu at-talibati. Maf'ulun bih mansubun bil kasrah. Apa jenisnya? جمع مؤنث. Jamak muannas. Jamak muannas kena ingat sikit. Dia mansub bil kasrah, dipelik sikit. Dan yang terakhir al-alif ra'aitu dzal kifli. Ra'aitu dza. Dza maf'ulun bih mansubun bil alif. Apa tadi? Ismul al-asma al-asma al-khamsah tadi Okey. Seterusnya kita ada majrur. Oops. Okey. Majrur ada 2 je, senang je. Jadi bil kasrah bil ya. Masyitu bit talibi. Saya berjalan dengan pelajar. Kalau malas guna berjalan ni biasanya kalau ada orang kalau lama-lama guna marartu bi. Saya berjalan dengan, ikutlah, ataupun nak guna syaribtu ma'a, saya minum bersama pun boleh. Okey. Marartu bi, ramai orang guna marartu bi. Masyitu bit talibi, saya berjalan dengan pelajar. Ada ba harful jarri. Jadi at-talibi ismun ba'da harfil jarri majrurun bil kasrah. Jadi at-talibi mufrad. Masyitu bit tullabi sama juga, ismun ba'da harfil jarri majrur bil kasrah, jamak taksir. Masyitu bit talibati, jamak muannas, ismun ba'da harfil jarri majrur bil kasrah. Okey, itu kalau 3, mufrad, jamak taksir dan jamak muannas. Kemudian al-ya sebagaimana biasa, musanna masyitu bit talibaini, masyitu bit talibina, jamak taksir, dan kita ada al-asma al-khamsah masyitu obi, tak letak bi lagi, bidil kifli, dengan dzul kifli. Okey, jadi nak guna sama ada apa ni, nak minum, kalau nak senang guna minum, syaribtu ma'a, saya minum bersama, ma'a, tapi i'rabnya lain lah. I'rab selepas ma'a mudhafun ilaihi, pendek sikit, mudhafun ilaihi majrur bil kasrah ataupun mudhafun ilaihi majrur bil ya. Jadi ni alamat. Jadi alamat dia ada 6 perkara. Mufrad, musanna, jamak muzakkar, jamak muannas dan jamak taksir, dan satu lagi al-asma al-khamsah. Okey, jelas? Boleh terus go through? Boleh. Boleh. Okey. Ngantuk dah? Ya. Apa, tak biasa. Okey, kita pergi terusnya. Ni marfu'atnya. Siapa-siapa tak tanda lagi nota tu boleh tulis atas ni. Al-marfu'at yang pertama. Okey, ni marfu'at yang pertama ni. Nombor 1 dia. Al-marfu'at yang pertama ialah al-mubtada. Okey, kita ada 8 tadi kan. Yang pertama mubtadaun. Jadi halahnya marfu' dan dia jumlah ismiyah.
mesti jumlah ismiyah. Mubtada biasanya makrifah, ya. Biasa asalnya makrifah. Jadi makrifah tu sama ada alif guna ada alif lam ataupun nama khas, contoh nama orang dan sebagainya. Dan dhamir munfasil pun boleh. Apa ni termasuk dalam dalam apa? Dalam makrifah ataupun isim isyarat pun boleh juga. Okey, nombor 4 ni. Contohnya at-talibu najihun. Kena ingat jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Mubtada mesti makrifah, khabar mufrad mesti nakirah. Najihun. Jangan letak alif lam. Muhammadun najihun. Huwa najihun. Hadha talibun. Boleh. Okey, itu untuk mubtada. Ada soalan mubtada? Ustaz nak tanya. Ya. Kalau yang nama orang macam Zulkifli tadi, dia termasuk dalam nama khas ke? Masuk dalam apa ni? Tak dia di Abdul Kifli. Dia tu mudhaf. Al-Kifli mudhafun ilaihi. Dia tak termasuk dalam nama khas. Dia jadi khas dengan idafah. Tarkib idafi ni nakirah. Nakirah ni kan jadi mudhaf. Bolehlah Zulkifli. Zulkifli najihun. Zu mubtada mudhaf. Al-Kifli mudhafun ilaihi majrur bil kasrah, najihun khabar. Boleh Aida? Kalau tadi kan Ustaz tunjuk nota kalau Zulkifli tu dia jadi majrur, dia jadi Z. Z. Betul? Lagi Za. Maksudnya kalau kita merujuk kepada nama orang pun, walaupun dia pakai nama Zulkifli, kita boleh ubah Zazi tu Ustaz? Boleh. Bergantung kepada kedudukan. Okey Ustaz. Sebab tu kita tak kata dia sebagai nama khas. Zulkifli adalah tarkib idafi, mudhaf dengan mudhafun ilaihi. Jelas? Jelas tak? Syukran. Okey. Ada lagi soalan untuk mubtada? Okey. Jadi mubtada boleh nakirah. Sebenarnya makrifah juga tapi asalnya nakirah. Contohnya talibul ilmi. Kan nampak macam nakirah tapi sebenarnya dia dah jadi mudhaf. Dia dah dikira sebagai makrifah juga. Cuma asalnya nakirah. Sama juga na'tun. Talibun mujtahidun. Nampak macam nakirah tapi dia dah ada na'tun, jadi dia dah jadi makrifah. Okey, begitu juga dengan isim nakirah yang berada di akhir. Dia sebelumnya ada syibhul jumlah. Jadi syibhul jumlah ni khabar. Ni mubtada berada di akhir. Contohnya fil fasli talibun. Talibun mubtada. Muakhar namanya. Mubtada yang berada di akhir kerana apa? Kerana dia nakirah, dan yang keduanya kerana khabarnya syibhul jumlah. Maka situasi ini mubtada kena berada di akhir, khabar berada di hadapan. Okay, itu contoh sahaja. Takut-takut terjumpa. Selesai mubtada, ada soalan? Okey, senyap maknanya tak ada soalan. Kita pergi kepada al-marfu'at yang kedua, al-khabaru. Partner kepada al-mubtada'u. Okey? Pelengkapnya. Jadi dia adalah al-marfu'at yang kedua, mana khabar mesti marfu' dan dia juga berada dalam jumlah ismiyah. Khabar kita ada 4 jenis. Kita ada khabar mufrad, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan juga syibhul jumlah. Mufrad ni bukan bermakna seorang, bukan bukan makna seorang. Dua orang pun mufrad juga, jamak pun mufrad. Jadi maksud mufrad ni dia bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan syibhul jumlah. Jadi kesimpulannya khabar mufrad, yang pertamanya dia mesti isim. Yang kedua bukan jumlah, mana satu perkataan. Dan yang ketiga khabar mufrad mesti nakirah, tidak boleh makrifah. Kalau makrifah dia bukan khabar, mana ayat tak lengkap lagi. Okey, itu khabar mufrad. Khabar jumlah ismiyah maknanya khabarnya jumlah ismiyah. Khabar terdiri daripada mubtada dan khabar. Contohnya Muhammadun akhuhu najihun. Akhuhu mubtada, najihun khabar. Dua ni menjadi khabar kepada mubtada. Kerana itu kita panggil dia khabar jumlah ismiyah. Khabar jumlah fi'liyah, khabarnya terdiri daripada fi'il. Tak kira lah fi'il madhi ke mudhari'. Contohnya Muhammadun najaha. Najaha khabar. Tapi kalau soalan i'rab, jangan, tak payah beritahu khabar. Soalan i'rab untuk khabar dia hanya tanya khabar mufrad sahaja. Kalau contohnya Muhammadun yang jauh, dia suruh kita i'rab yang jauh, tak perlu beritahu khabar. Hanya i'rab sebagaimana biasa, fi'lun mudhari' marfu'un bid dhammah. Begitu sahaja.
Okey, dan yang keempat kita ada khabar syibul jumlah. Syibul jumlah maknanya khabar terdiri daripada harful jarri dan isimnya ataupun zaraf dan mudhafun ilaihi. Jelas khabar? Okey, jadi i'rab khabar, khabarun marfu'un sama ada bil dhammah ataupun bil alif ataupun bil waw. Kalau dua orang bil alif lah, Muhammadani najihani khabarun marfu'un bil alif. Kalau jamak muzakkar Muhammaduna najihuna khabarun marfu'un bil waw. Okey. Pindah kita kepada marfu'at yang ketiga dan keempat, iaitu kana dan sara. Yang lain-lain tu abaikan. Kana marfu' isim kana. Jadi kana bagaimana kita tahu dia masuk ke atas mubtada dan khabar. Contohnya tadi Muhammadun najihun. Bila kita letak kana, maka mubtada dan berubah nama menjadi isim kana. Kalau kita letak sara, Muhammad ni dah jadi nama isim sara. Khabar kekal dengan nama khabar, akan tapi ditambah lagi khabar kana atau khabar sara. Okey. Baik, marfu'atnya mana? Pada isim kana dan isim sara. Kana Muhammadun, sara Muhammadun. Jadi Muhammad di sini i'rabnya isim kana atau isim sara marfu' bid-dhammah. Okey? Boleh? Khabar kana dan khabar sara mansub. Jadi dia termasuk dalam mansubat. Khabar. Najihan. Khabar kana atau khabar sara mansubun, macam dalam contoh ni mansubun bil fathah. Jadi tajuk kana dan sara ni isimnya dalam marfu'at, khabarnya dalam mansubat. Boleh jelas? Ustaz nak tanya. Ya. Ada kemungkinan tak dia suruh i'rab yang kana dengan sara tu? Kana dengan sara termasuk. Maksudnya dia tidak ada Dia boleh tanya untuk boleh garis di Muhammad. Dia suruh i'rab. Sebab dia termasuk dalam tajuk i'rab. kalau dia garis dekat kana ataupun sara? Kana dan sara boleh kerana dia fi'il. Tapi fi'il madi rasanya tak termasuk tak siap Ustaz. Sebab fi'il madi dia mabni. Setakat ni rasanya tak ternampak dalam DSKP yang dalam i'rab fi'il madi. Boleh? Boleh Ustaz. Okey. Ada soalan? Tak ada, kita terus. Tak ada Ustaz. Okey, seterusnya marfu'at yang ke berapa? 6 dan 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 Inna dan lakinna. Marfu'at yang ke 5 dan 6 berada pada khabar inna dan khabar lakin. Inna Muhammadan najihun, pada najihun. Lakinna Zaidan rasibun, dan pada rasibun. Jadi marfu'at yang kelima dan 6 adalah pada khabar inna dan khabar lakinna. Okey. Inna Muhammadan najihun. Isim inna dan isim lakinna termasuk dalam al-mansubat. Jadi isim inna, isim lakinna mansub. Muhammadan mansub, lakinna mansub. Macam dalam contoh ini mansub bil fathah. Najihun dengan rasibun, khabar inna, khabar lakinna marfu' bil dhammah. Okey, dia terbalik dengan kana. Boleh jelas? Yang lain-lain abaikan. Ya. Apa maksud lakin? Lakinna maknanya akan tetapi. Oh baik Ustaz. Akan tetapi. Jadi kalau ayat inna tak perlu lakinna ni lah. Kalau contohnya dia suruh bina ayat ada inna Muhammadan najihun, cukup lah. Tapi kalau ayat lakinna kena ada jumlah yang lain sebelumnya. Tapi tak semestinya ada inna, ni saja Ustaz buat contoh nak senang contoh Ustaz je. Jadi kalau kita buat Muhammadun najihun lakinna Zaidan rasibun, tak apa, tak ada masalah. Yang pentingnya ada ayat sebelum lakinna. Sebab kita nak nafikan. Boleh? Wasim? Jelas? Boleh Ustaz. Okey, cantik. Seterusnya. La an-nafiyah lil jinsi. Yang ini tak masuk dalam soalan i'rab. Tapi kita kena tahulah. Tajuk la an-nafiyah lil jinsi, la yang menafikan semua jenis. Semua jenis. Dia termasuk dalam adik-beradik inna. Kenapa masuk dalam adik-beradik inna? Kerana isimnya mansub, khabarnya marfu'. Sama dengan inna, sama dengan lakinna.
Bezanya hanya kerana isimnya mesti nakirah. Cuba tengok. La kasila. Tanpa alif lam kan. Jadi syarat la an-nafiyah lil jinsi, isimnya mesti nakirah, khabarnya pun memanglah kena nakirah. Okay. Jadi isim dia nakirah dan dia menafikan keseluruhan jenis. Contohnya la kasila najihun. Tidak ada yang jenis malas berjaya. Okey. Itu contoh untuk la an-nafiyah lil jinsi. Selepasnya mesti isim. Sebab la an-nafiyah lil jinsi dia masuk ke atas isim. Dia tak masuk atas fi'il. Kalau masuk atas fi'il mudhari' itu dah nama dia la an-nahyu pula. Okey. Contohnya i'rab tak perlu hiraukan. Cuma kita perlu tahu isimnya mansub, khabarnya marfu'. I'rab tidak akan ditanya. Boleh jelas untuk la an-nafiyah lil jinsi? Okey. Okey. Seterusnya al-fa'il. Al-marfu'at yang ke-7. Marfu'at yang ke-7 kita ada tajuk fa'il. Kita tahu dah tadi fa'il mesti ayatnya berbentuk jumlah fi'liyah. Fa'il membawa maksud pelaku kepada fi'il tersebut. Contohnya fataha at-talibu al-baba. Fataha fi'lun, at-talibu fa'ilun. I'rabnya fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Kenapa marfu'? Memanglah sebab dia termasuk dalam tajuk marfu'. Kerana mufrad bid-dhammah. Okey, fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Al-baba maf'ulun bih. Beres fa'il? Ada soalan? Okey. Ni yang tinggal ni semua yang mata cerah ni. 12 dah ni. Separuh dah hilang. Okey, seterusnya. Seterusnya marfu'at yang terakhir, yang ke-8. Kita ada naibul fa'il. Kita tahu dah tadi fa'il berada pada mabni lil ma'lum. Naibul fa'il berada pada ayat mabni lil majhul. Mabni lil majhul. Halahnya pun marfu'. Tajuk marfu'at yang ke-8 yang terakhir. Mana naibul fa'il ganti fa'il. Asalnya maf'ulun bih. Asalnya fataha at-talibu al-baba. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. Bila tiada fa'il maka maf'ulun bih berubah nama menjadi naibul fa'il dan i'rab pun berubah menjadi naibul fa'il marfu'un bid-dhammah. Naibul fa'il marfu'un bid-dhammah. Ada soalan untuk naibul fa'il? Tak ada, Ustaz. Okey. Tak ada. Okey. Seterusnya habislah kita marfu'at. Okey, 8 marfu' kita dah lihat. Seterusnya tajuk-tajuk mansub. Tadi kita dah lihat 4 tajuk mansub. Yang pertama pada kana, khabar kana. Yang kedua pada khabar sahra. 3 dan 4 pada tajuk inna dengan lakinna. Isim inna mansub, isim lakinna mansub. Jadi dah ada 4 mansubat. Sekarang kita nak masuk mansubat yang ke-5. Betul? Mansubat yang kelima adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih, kita dah tahu tadi dia berada pada jumlah fi'liyah. Mesti ada fa'il, fi'lun dan fi'il tersebut jenis muta'addi. Selepas fi'il ada fa'il, selepas fa'il perlu kepada maf'ulun bih. Jadi ini adalah tajuk mansubat yang kelima. Setelah setelah khabar kana dan khabar sara, isim inna dan isim lakin. Okey, maf'ulun bih contoh fataha at-talibu al-baba. Fataha fi'lun, at-talibu fa'ilun, al-baba maf'ulun bih mansubun bil fathah. Okey. Sebab dia mufrad mansub bil fathah. Kalau musanna mansub bil ya. Contohnya fataha at-talibu al-babaini. 2 pintu sekali dia buka. Maf'ulun bih mansubun bil ya. Okey. Ada soalan maf'ulun bih? Tak ada, Ustaz. Bagus. Seterusnya, yang ke-6. Mansubat yang ke-6 adalah al-istithna. Tajuknya al-istithna, yang kita nak fokusnya adalah mustathna. Okey. Untuk KSSM, kita hanya perlu cari illa. Ada illa, maka kita tahulah itu tajuk istisna, pengecualian. Yang akan ditanya untuk i'rab adalah isim yang berada selepas illa, yang dinamakan dengan mustathna. Okey. Mustathna. Ustaz tak letak i'rab dalam contoh dalam ayat ni. Antum tulislah i'rab dia. Mustathna. Contohnya jalasa at-tullabu. Mustathna minhunya mesti ramai.
Sebab kita nak kecualikan jalasa at-tullabu illa at-taliba, letak alif lam tak apa, tak ada alif lam, kena pastikan dia mansub, ada alif di akhir. At-taliba atau taliban. Jalasa at-tullabu illa at-taliba illa taliban. Jadi taliban i'rabnya mustathna mansubun bil fathah, jangan bil alif, bil fathah. Okey. Nak buat ayat istisna, dia ada rukun dia. Mesti ada mustasna minhu sebelumnya, mesti ada adat dia illa, mesti ada mustasna. Letaklah fi'il di hadapan. Kalau dia nak jumlah fi'liyah. Kalau dia nak jumlah ismiyah, letak isim di hadapan. Pandai-pandai dia. Boleh terus? Boleh Ustaz. Okey. Seterusnya ni tak perlu sebab KSSM tak tanya pun yang ni. Okey, terus tajuk yang terakhir untuk mansub, yang ketujuh adalah al-hal. Kita boleh terjemah dalam keadaan. Okey. Hal hanya akan datang setelah ayat lengkap. Hal sama dengan khabar, dia ada 4 jenis, cuma kita hanya fokus kepada hal mufrad. Yang ni abaikan je lah. Okey. Hal mufrad sama juga dengan khabar mufrad, dia mesti isim dan dia mesti satu perkataan dan dia mesti nakirah. Mesti nakirah. Dia isim mushtaq. Isim mushtaq ni contohnya isim fa'il, isim maf'ul, boleh jadi hal. Masdar tak boleh jadi hal. Raja'a Muhammadun masyian. Muhammad pulang. Ayat tu dah lengkap dah. Muhammad telah pulang. Lengkap. Baru kita letakkan halnya. Masyian. Dalam keadaan dia berjalan kaki. Jadi i'rabnya halun mansubun bil fathah. Ataupun kita nak letak rakiban ke farihan, masruran, boleh lah. Yang penting menunjukkan keadaan fa'ilnya bagaimana, ataupun keadaan maf'ul pun boleh. Dan maf'ul lebih keadaannya boleh. Tapi kalau nak bina ayat, keadaan kepada fa'il lah, senang. Okay, ada soalan? Tak ada? Tak ada Ustaz. Alhamdulillah. Yang ni senang-senang semua ni. Okey, kita masuk kepada halah yang ketiga, al-majrurat. Yang pertama, ismun ba'da harfil jarri, isim yang berada selepas haraf jar. Okey, isim yang berada selepas haraf jar mesti majrur. Harful jarri min, ila, ala, fi, an, bi, lika. Ini harful jarri. Contoh ayat ja'a Muhammadun min harful jarri, maka isim yang berada selepasnya mesti majrur. Al-baiti. I'rabnya ismun ba'da harfil jarri majrurun bil kasrah. Ataupun boleh nak i'rab dengan ismun majrur bil kasrah. Isim majrur, halahnya majrur bil kasrah. Okey, boleh isim ba'da harfil jarri, senang je ni. Boleh pindah? Boleh. Okey, cantik. Yang kedua untuk majrurat adalah mudhafun ilaihi. Tajuk masyhurnya adalah at-tarkib al-idafi. Tarkib idafi ni dia pasti terdiri daripada dua patah perkataan. Yang di hadapan namanya mudhaf, yang di belakang namanya mudhafun ilaihi. Jadi majruratnya adalah mudhaf ilaihi. Isim yang berada di belakang. Jadi dua isim yang digabungkan dinamakan dengan tarkib idafi. Yang di hadapan namanya mudhaf, dan mudhaf syaratnya mesti nakirah, tak ada tanpa alif lam. Mudhafun ilaihi biasanya ada alif lam, walaupun boleh tanpa alif lam. Tak semestinya. Contoh ayat, takallama mudirul madrasati. Jadi mudirul madrasah tarkib idafi. Mudir mudhaf, al-madrasati mudhafun ilaihi, majrur bil kasrah. Takallama fi'lun, kalau dia suruh i'rab mudir, jangan tulis mudhaf. Mudir ni fa'il kan. Takallama fi'lun, mudiru fa'ilun marfu'un bid dhammah. Al-madrasati mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Itu asal konsep tarkib idafi. Isim campur isim. Isim di hadapan yang bernama mudhaf mesti nakirah. Isim yang berada di belakang bernama mudhafun ilaihi mesti majrur, dan biasanya ma'rifah, ada alif lam. Boleh setakat tu? Boleh. Kalau nak bina ayat, di antara cara ayat-ayat yang senang untuk bina tarkib idafi ialah dhamir muttasil yang berada selepas isim. Contohnya hadza kitabi, ini buku saya. Kitab mudhaf, saya mudhafun ilaihi. Jadi kitabi ni tarkib idafi. Ataupun nak senang juga bina ayat untuk tarkib idafi, ada zaraf. Contohnya Muhammadun amamal baiti. Jadi amamal baiti tarkib idafi. Amama zaraf ni mudhaf, al baiti mudhafun
ilaihi. Yang lain-lain tu tak apalah, baca sendiri. Ustaz, Ya. mudhaf dia tak ada i'rab kan? Dia ikut Mudhaf kedudukan. bukan untuk dia kalau untuk SPM ni kita tak i'rab lah. Kalau tahap dah naik tahap lain boleh. Dia ada i'rab dia berada di belakang sikit. Jadi kalau i'rab, kita i'rab yang di hadapan je, 3 perkara je, mauqi', halah dan alamat. Macam mudir ni dia berada pada tempat fa'il. Jadi kita hanya i'rab fa'ilun marfu'un bid dhammah. Tak perlu sebut wa huwa mudhaf, tak perlu. Boleh. Oh, faham Ustaz. Okey. Mungkin kalau antum ambil lam mungkin sebut kot. Ustaz tak pastilah sebab Ustaz tak berapa biasa dengan lam. Tapi kalau SPM tak perlu. Boleh. Jelas? Okey, itu mudhaf ilaihi. Yang kedua, majrur. Majrurat yang kedua. Okey, seterusnya di antara perkara yang perlu kita ambil berat juga dalam tarkib idhafi ni adalah ni situasi ni terutamanya. Yang situasi mudhaf ni. Kalau nak tanda dalam nota, tandalah ni. Ja'a isim campur isim zahir ataupun isim campur dhamir. Cuba tengok ja'a talibul madrasati. Ini tak ada masalah sebab mufrad. Mudhafnya mufrad. Ja'a talibul madrasati. Yang masalahnya pada muthanna dan jamak muzakkar. Cuba tengok. Ja'a talibal madrasati. Mudhafnya muthanna. Mudhaf muthanna. Apa yang berlaku situ? Dah jadi apa situ? Siapa perasan? Nun dibuang. Nun dibuang. Ya ke ain mim dibuang. Hazaf nun. Ini dah mengantuk ni. Nun dibuang ya, talibani. Dia nak sebut nun tapi mungkin dah pukul 12 ni sebut mim ni. Ja'a taliba, asalnya talibanil madrasati. Sama juga dengan bab muzakkar, ja'a talibu nal madrasati. Tapi kaedahnya kalau dia menjadi mudhaf, muthanna dan jamak muzakkar ketika jadi mudhaf kita perlu hadfun nun, buang nun. Okey. Yang ni kena hati-hati. Sama juga kalau dhamir, ja'a talibahu, asalnya talibani. Kita buang. Ja'a talibu, asalnya ada nun, buang. Jadi kesimpulannya muthanna dan jamak muzakkar ketika menjadi mudhaf perlu dibuang nun. Boleh? Simpan terus dalam kepala. Okey, seterusnya di antara perkara penting yang perlu kita tahu dalam zaraf juga adalah zaraf mabni. Ini masuk dalam silibus ni. Zaraf kebanyakannya, sebahagian besarnya adalah mu'rab. Kalau mu'rab senang i'rab dia, zarfun mansubun bil fathah. Sebab zaraf dia memang fathah. Jadi i'rab senangnya, zarfun mansubun bil fathah. Tapi kalau zaraf tersebut mabni, kita ada 5 sahaja untuk SPM ni. Zaraf yang mabni, kita ada amsi semalam, kita ada mundu semenjak, kita ada al-ana sekarang, kita ada bainama ketika mana, kita ada haitsu di mana. 5 ni i'rabnya zarfun mabni. Bukan mansub, zarfun mabni. Mabni ala apa? Tengok, kalau amsi ala kasrah, mundu ala dhammah, al-ana ala al-fathah, bainama ala sukun, alif mati, haitsu ala dhammah. Boleh jelas? Zaraf mabni 5. Okey? Boleh. Okey. Seterusnya zaraf lagi yang ni kita kena biasakan nak bina ayat dia sebab ni zaraf-zaraf yang jarang diguna mungkin kot. Jadi kita ada 3 jenis zaraf. Yang pertamanya selepasnya boleh isim, boleh fi'il. Yang kedua selepasnya mesti isim. Maknanya kalau isim selepasnya itu adalah mudhafun ilaihi lah. Dan yang ketiga jenis yang selepasnya mesti jumlah. Mesti ayat. Okey, jadi 8 ni mungkin masuk dalam soalan kawin jumlatan mufidatan zarf yang berikut. Jadi kita ada hina, yang pertama, yang kedua kita ada inda, yang ketiga mundu, yang keempat lada, yang kelima duna, yang keenam haitsu, yang ketujuh bainama, yang ke-8 hinama. 8 ni kena fokus sikit sebab dia akan tanya khusus untuk bina ayat. Kalau hina boleh, fi'il isim boleh, fi'il pun boleh selepasnya. Qara
Aqra'u al-kitaba hina safari. Saya baca buku ketika bermusafir. Aqra'u al-kitaba hina usafiru. Ketika saya bermusafir. Okey. Okey, yang kedua, indi. Nak senang, indi qalamun. Saya ada pen. Hafizah Muhammadun al-Qur'ana mundu sighari. Ini semua selepas ni mesti isim. Semenjak kecil. Mudhafun ilaihi semua. As-salatu wajibatun ladal muslim atau ladal muslimina. Salat itu wajib di sisi orang muslim. Yakrahu Muhammadun sadiqahu. Muhammad membenci kawannya duna sababin, tanpa sebab. Okey. Dan yang ke berapa ni? Yang ke-6. Uhibbul qira'ata haitsu innaha nafi'atun. Saya suka membaca di mana ianya memberi manfaat. Dalam nota lama tu saya rasa ada salah sikit. Tolong betulkanlah. Uhibbul qira'ata haitsu innaha nafi'atun. Saya suka membaca di mana ianya memberi manfaat. Bainama nahnu julusun ja'al muallim. Ketika mana kami duduk, guru datang. Tengok, tiga ni semuanya ada 2 ayat. Kalau haitsu sebelumnya 1 ayat, selepasnya ayat. Kalau bainama dia kena berada di hadapan, selepasnya ada 2 ayat. Ketika mana kami duduk, ja'al muallim. Cikgu datang. Yatakallamu talibu hinama yudarrisul muallim. Pelajar itu bercakap ketika mana guru mengajar. Okey? Ini contoh zaraf yang perlu kita beri perhatian khusus lah. Sebab dia dalam silibus dia bawa khusus 8. Mungkin untuk bina ayat lah. Okey, habis kita untuk at-tarkib al-idafi ataupun untuk majrurnya mudhafun ilaihi. Okey, ada soalan setakat ni? Kita dah 12 suku. Tak ada Ustaz. Ada, kita pergi kepada at-tawabi'. At-tawabi'. Ya, Aida? Tanya. Kalau ayat tu boleh je kan kalau nak buat dalam fi'il amar. Kalau tak ada masalah. Ayat ni bebas. Macam Ayat ittaqu summa kuntum. Boleh. Kalau tambah ma belakang tu tak apa ke Ustaz? Mana? Kalau Haithuma. Oh. Tak apa. Syukran Ustaz. Okey. Asal ada je. Seterusnya na'tun. Na'tun. Okey. Tajuk tawabi'. Yang pertama na'tun. Na'tun ni sifat lah. Maknanya sebelumnya ada tuannya yang dipanggil dengan man'ud. Dan na'at, man'ud dengan na'at, kita lebih kenali dia dengan tarkib na'ti. Frasa na'at. Jadi oleh kerana dia tawabi', maka ada marfu', ada mansub, ada majrur. Untuk ayat ni, ketika marfu', nak senang kita jadikan dia fa'il. Untuk mansub, kita jadikan dia maf'ulun bih. Untuk majrur, kita jadikan dia mudhafun ilaihi. Okey, contoh ayat. Jalasa al-ustadu. Jalasa fi'lun, al-ustadu fa'il. Maka na'at. Ini badal ni. Sorry. Terbuka yang lain pula. Na'atun. Masa mana dia melompat. Okey, na'at. Syarat na'at ni ada tepi ni. Mesti sama 100% dengan man'ud. Jadi syaratnya kalau nak man'udnya makrifah, maka na'atnya makrifah. Kalau nakirah, sama-sama nakirah. Kalau mudzakkar, sama-sama mudzakkar. Muannas sama muannas. Kalau mufrad, sama mufrad. Muthanna sama muthanna. Jamak sama jamak. Dia mesti sama 100%. Baru boleh jadi na'at. Okey? Jalasa at-talibu. Okey? Duduk. Fa'il at-talibu jalasa fi'lun at-talibu fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Kemudian kita bawakan na'at dia. An-najih. Maka barisnya sama dengan at-talibu. Jadi na'tun marfu'un bid-dhammah. Okey? Boleh jelas? Sangat jelas. Suara tak jelas? Okey, nanti Ustaz kuat. Bukan. Sangat jelas. Sangat jelas. Oh, sangat jelas. Ingat tak jelas tadi. Ya, habis terbangun rumah ni nanti ni. Okey, mansub. Mansub kita ambil contoh maf'ulun bih senang. Ra'aitu. Ra'a fi'lun, saya fa'il. Tu. At-talibah menjadi maf'ulun bih. Mansubun bil fathah. Maf'ulun bih mansub bil fathah. Maka dengan sendirinya na'atnya pun na'tun mansubun bil fathah. An-najihah. Ra'aitu at-talibah an-najihah. Okey, beres. Yang ketiga majrur.
Majrur yang contoh ni kita ambil ma'a. Syaribtu ma'a, saya minum bersama. Kalau nak buat al-ma'a lagi baik lah. Syaribtul ma'a ma'at talibi, saya minum air bersama. Bersama zarfun, selepasnya at-talibi mudafun ilaihi majrur bil kasrah. Dengan sendirinya na'tunnya an-najihi, na'tun majrurun bil kasrah. Itu tajuk na'tun. Ada soalan? Okey. Ini yang tegar ni, mata jaga malam ni dah tinggal 56 orang. Yang lain dah surrender ngantuk. Tak apa, boleh sambung esok yang lain. Okey, siapa nak tidur tak ada masalah. Teruskan je tidur. Jangan paksa tubuh. Kesihatan perlu jaga. Ustaz nak ambilkan juga. Tak banyak lah. Okey, seterusnya tawabik yang kedua. Kita ada badal. Badal ni asalnya makna ganti. Badal ni biasanya ada dua jenis lah untuk kita ni. Yang pertamanya gelaran atau pangkat. Selepas gelaran atau pangkat, selepasnya tu adalah badal. Ataupun isim ma'rifah selepas isim isyarat, juga badal mutabik. Okey? Itu dua lah biasanya. Jadi sama juga kerana dia tawabik, kita ada marfu', mansub dan majrur. Baik. Okey. Ayatnya sama je, kita akan guna fa'il, maf'ulun bih dan mudhafun ilaihi. Jalasa al-ustaz, duduk. Fi'lun, al-ustazu fa'il. Ustaz. Jadi kita tak tahu ustaz. Jadi kita nak jelaskan ustaz tu siapa, kita letak nama dia Muhammadun. Oh, ustaz tu nama Muhammad. Muhammad tu adalah ustaz. Itu badal, mutabik. Okay, al-ustazu fa'ilun marfu'an bil dhammah, maka Muhammad pun kita baca dia dengan marfu', badalun marfu'un bil dhammah. Pastikan al-ustaz ada alif lam. Okey. Baru Muhammad ni menjadi badal. Okey. Mansub, ra'aitu fi'lun wa fa'il, al-ustadha maf'ulun bih mansubun bil fathah, dengan sendirinya badal Muhammad menjadi mansub Muhammadan. Badalun mansubun bil fathah. Okey, seterusnya majrur, syaribtul ma'a ma'a, saya minum air bersama al-ustadi. Al-ustadi mudhafun ilaihi majrur bil kasrah, dengan sendirinya Muhammadin. Badalun majrurun bil kasrah. Badalun majrurun bil kasrah. Okey, ada soalan badal? Kalau contohnya isim isyarat, contohnya hadzal kitabu rakhisun. Buku ini baru. Jadi mana badalnya? Al-kitabu. Hadza mubtada'un marfu'un bil dhammah, al-kitabu badalun marfu'un bil dhammah. Boleh? Ada soalan? Boleh. Okey. Selesai kita at-tawabi'. Seterusnya, ni untuk i'rab yang kedua. Tadi alamatul i'rab lil asma'. Yang ini untuk lil af'al. Lil af'al ni khusus untuk fi'il mudhari' lah. Sebab fi'il mudhari' sahaja yang mu'rab, yang lain mabni. Fi'il madhi mabni, fi'il amar mabni. Yang mu'rab hanya fi'il mudhari'. Jadi siapa ada nota di tangan tu, tulislah tepi ni. Fi'lun mudhari'. Takut tak jumpa jari soalan-soalan yang berkaitan dengan fi'il mudhari'. Okey, jadi fi'il mudhari' ada marfu', ada mansub, ada majzum. Marfu' asal. Kalau tidak ada apa-apa adat sebelumnya, maka marfu'. Mansub bila mansub? Ketika ada an, lan, kai, li, hatta. Ada 5 ni, maka fi'il mudhari' akan menjadi mansub. Bila majzum? Ketika ada la an-nahyu, la jangan, dan juga lam an-nafyu, lam tidak. Lamul amr ni tak termasuk dalam KSSM. Abaikan je. Okey. Jadinya fi'il mudhari' akan mansub kerana ada adat tertentu, adatul nasbi, majzum kerana ada adatul jazmi, barulah dia menjadi majzum. Baik, alamatnya hanya ada 2. Yang pertama menggunakan baris, dhammah marfu', mansub bil fathah, majzum bisukun. Itu yang asal. Yang keduanya berdasarkan nun, khusus untuk fi'il 5, al-af'al al-khamsah. Marfu' bi thubutin nun, mansub bi hasfin nun, majzum bi hadfin nun. Al-af'al al-khamsah sahaja. Okey. Contoh, Muhammadun yajlisu. Tidak ada sebarang adat, maka yajlisu fi'lun mudhari' marfu'un bil dhammah. Muhammadun lan yajlisa. Ada lan, maka fi'lun mudhari' mansubun bil fathah, yajlisa. Ada lam, Muhammadun lam yajlis.
fi'lul mudhari' majzum bisukun. Okey, itu fi'il biasa. Kalau fi'il khamsah, siapa tak ingat fi'il khamsah? Ini muka surat sebelah ni. Fi'il khamsah adalah yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina. Ada 5 fi'il-fi'il yang berakhir dengan nun. Kerana itu kita panggil dia al-af'al al-khamsah. Jadi alamat i'rabnya berdasarkan huruf nun. Marfu' bi thubutin nun. Ada huruf nun maknanya dia marfu'. Muhammadani yajlisani. Fi'lul mudhari' marfu' bi thubutin nun. Muhammadani lan yajlisa. Nun dah hilang kerana ada lan. Fi'lul mudhari' mansub bi hasfin nun. Muhammadani lam ada lam yajlisa pun sama buang nun. Fi'lul mudhari' majzumun bi hadfin nun. Jelas? Jelas tak? Okey. Iya. Jadi untuk fi'il apa ni, untuk i'rab, tempat rujuknya nak senang 2 muka surat ni lah. Satu kalau isim tadi muka surat 9. Kalau fi'il mudhari' rujuk muka surat berapa ni? 29 atau nota lama rasa 30 rasa. Yang ada dengan antum. Okey, fi'il 5 Ustaz dah jelaskan tadi. Seterusnya istifham yang khusus-khusus, ayu yang mana, fima pada apa, alama atas apa, amma tentang apa. Ini mungkin dalam bina kawin jumlatan mufidatan daripada istifham berikut. Okey. Okey. Terus yang terakhir uslubut ta'ajjub. Dan gaya bahasa untuk menunjukkan kekaguman, membawa maksud alangkah. Wazannya ma'af'ala, daripada fi'il madi kita tukarkan kepada wazan ma'af'ala, maka dia menunjukkan kepada uslub ta'ajjub. Contohnya jamula, cantik, kita letak dalam wazan ma'af'ala akan jadi ma'ajmala. Contohnya ma'ajmalal baita, cantiknya rumah tu. Akbura, besar, ma'akbaral masjidah, besarnya masjid. Kalau digaris pada al-baita atau al-masjidah, dia suruh kita a'rif, maka jawapannya maf'ulun bih mansubun. Okey. Isim yang berada selepas uslub ta'ajjub adalah maf'ulun bih. Ada soalan? Kita dah nak habis dah. Tak ada. Ada, alhamdulillah. Okey, seterusnya al-adad wal ma'dud. Adad ma'dud sebenarnya tak banyak pun. Yang perlu kita fokus, yang pertamanya penjodoh bilangannya, yang keduanya angkesanya. Okey, 2 tu je. Kalau kita boleh ingat 2 tu, maka tak akan silaplah kita. Okey. Yang pertama 1 dan 2. 1 dan 2 dia sama di antara nombor dan penjodoh bilangan. Adad dengan ma'dud sama, mudzakkar muannasnya. Cuma kena ingat nombor 1 dan 2 ma'dudnya berada sebelum, adatnya berada selepas. Contohnya hadara talibun wahidun. Jadi nombor berada di akhir, di belakang. Hadarat talibatan ithnatani. Okey. Kalau dia suruh i'rab wahid dengan ithnatani, i'rabnya adalah na'tun. Okay. Na'tun. Kalau macam dalam ayat ni, apa ni, na'tun marfu'un bin dhammah sebab talibun fa'il. Boleh? 1 dan 2 jelas? Jelas. Okey. Okey, kemudian kita tengok penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ada 3 jenis sahaja. Al-ma'dud hanya ada 3 jenis. Yang pertama jamak majrur, jamak yang berbaris di bawah. Itu yang pertama. Yang keduanya mufrad mansub. Yang ketiganya mufrad majrur. 3 jenis sahaja penjodoh bilangan selain daripada 1 dan 2 tadilah. Okey. Yang pertamanya untuk angka 3 hingga 10, penjodoh bilangannya mesti jamak majrur. Penjodoh bilangan mesti jamak majrur. 3 hingga 10 sahaja jamak majrur. Cuba tengok. Hadara thalathatu tullabin, jamak majrur. Hadarat thalathu talibatin, jamak majrur. 3 hingga 10. Jelas? Okey, yang kedua. Jelas. Okey, yang kedua mufrad mansub. Mufrad mansub start nombor start nombor 11 hingga 99. Nombor 11 hingga 99. Mana termasuklah al-adad al-uqud, nombor yang puluh-puluh ni, termasuk juga al-adad al-ma'tuf, nombor-nombor yang ada huruf ataf. Mana start nombor 11 hingga 99, penjodoh bilangannya mufrad mansub. Cuba tengok.
11 hingga 19. Taliban, taliban mufrad mansub. Okey. Taliban, talibatan sama angka al-uqud, puluh-puluh, ni nama dia al-uqud, puluh-puluh. Mufrad mansub. Al-adad al-ma'tufah, mufrad mansub. Jadi untuk 11 hingga 99 penjodoh bilangannya mufrad mansub. Boleh ingat? InsyaAllah boleh Ustaz. Okay. Dan yang ketiga untuk 100, 200, 1000, 2000 ni ma'dudnya mesti mufrad majrur. Mufrad majrur. Dia kalau majrur ni macam tadi kan, tulabin, talibin ni jamak majrur, mufrad majrur ni i'rabnya adalah mudhafun ilaihi. Sebab tu dia majrur, tarkib idhafi. Okey. Jadi penjodoh bilangan tu je, senang je. 3 hingga 10 jamak majrur mudhafun ilaihi, 11 hingga 99 mufrad mansub. Dia tak akan tanya i'rab sebab tak masuk dalam silibus. 100, 1000 apa semua ni dia mufrad majrur, i'rabnya adalah mudhafun ilaihi. Jelas untuk al-ma'dud? Jelas Ustaz. Okey, sekarang kita nak tengok adat dia. Adat dia, okey, macam 1 dan 2 tadi dia mesti sama dengan ma'dudnya. 3 hingga 10. Yang pentingnya angka sah. 3 hingga 9 dan 10 termasuklah. Dari segi muzakkar dan muannas dia berlawanan dengan ma'dud. 3 hingga 10 dia berlawanan dengan ma'dud. Jadi kita kena tengok ma'dud. Kalau ma'dudnya muzakkar maka nombor sahnya mesti muannas. Cuba tengok. Tullabin muzakkar maka 3-nya mesti muannas. Hadara thalathatu tullabin. Kalau talibatin muannas maka nombornya guna muzakkar. Hadarat thalathu talibatin. Boleh? Angka sah 3 hingga 10 mesti berlawan dengan ma'dud dari segi muzakkar dan muannas. Jelas? Jelas. Okey. Kemudian untuk belas-belas. Belas-belas sama juga. Asal ada angka sahnya berlawanan dengan ma'dud. Tapi belasnya kena sama dengan ma'dud. Jadi samalah. Pentingnya angka sah walau di mana dia berada, sama ada pada angka belas, angka puluh dan ni, dia mesti berlawanan dengan ma'dud. Cuba tengok 11-19. Taliban muzakkar maka salah angka sahnya salah sata ni muannas. Asyara sama dengan taliban muzakkar. Cuba lihat pada adat ma'tuf. Adat ma'tuf. Contohnya 20 berapa tu? 26. 6-nya mesti berlawanan dengan ma'dud. Ma'dud muzakkar, angkanya muannas. Boleh jelas? Jelas Ustaz. Jadi Jelas. nombor senang je. Asal angka sah mesti berlawanan dengan ma'dud dari segi muzakkar dan muannas. Selesailah kita nombor. Ustaz, Iya. kalau disuruh buat jumlah fiha adat ungkut, start daripada nombor berapa? Nombor 20-90 ni al-uqud. Tulislah dalam ni Ustaz, tak tulis ni. Ustaz letaklah. Nak letak mana ni? Takut tak muatnya ni, malah nak ijaz. Al-uqud. Al-uqud. Ni nama dia. Okey? 20-90. Ada lagi soalan nombor? Pegang macam tu je. Tak ada Ustaz. Okey, seterusnya yang terakhir al-fi'lu at-ta'biri. Fi'il ta'biri ni termasuk dalam tarkib yang ketiga lah. Kita ada tarkib idhafi, tarkib na'ti dan al-fi'il at-ta'biri. Fi'il ta'biri ni adalah fi'il yang memerlukan harful jarri ataupun fi'il yang bergabung dengan zaraf. Tak semestinya haraf jar sahaja, cuma kebanyakannya haraf jar. Zaraf pun ada. Jadi ada fi'il, asal ada fi'il yang memerlukan harful jari atau yang memerlukan zarfun, maka dia adalah fi'il ta'biri. Contohnya yuhafizu ala. Dia perlu kepada ala. Jadi ni orang panggil fi'il ta'biri, menjaga. Yabta'idu an. Yabta'idu dia mesti perlu kepada an. Menjauhi dari. Okay, kemudian yarghabu bi. Ini contohnya banyak lagi dalam buku teks. Yarghabu fi suka. Kalau yarghabu an benci. Cuma kalau dalam soalan, kalau disuruh bina ayat, jangan pisahkan. Letakkan fa'ilnya sebagai mubtada' di hadapan. Jangan letak fa'il di celah. Kena potong markah nanti. Setengah markah kena potong. Okey.
selesai kita. Alhamdulillah kita dah jam 12.30. Maknanya kita sekitar berapa jam tadi? Kita start 10.45, dekat-dekat 2 jam jugalah. Okey, setakat ni. Ustaz, Ya, Intan. Silakan. kalau fi'il takbiri tu boleh tak kalau buat ayat yajlisu ala kursi je Ya jelisu ke alal tak kursi. boleh? Dari segi tu dia fi'il takbiri ni benda baru sebenarnya. Sebab tu setengah orang Arab sendiri petikai. Dia kata tajuk apa ni sebenarnya. Jadi setakat ni. Kalau dari segi ta'rif zahir tu macam boleh kan. Tapi sebenarnya ada orang kata fi'il takbiri ni adalah maf'ulun bih asalnya. Fi'il lazim, kalau kita nak letak maf'ulun bih, dia panggil muta'addi bi harfil jarri. Dia akan, fi'il tersebut akan menjadi muta'addi dengan ada harful jar. Jadi kalau yajlisu ala ni benarnya yajlisu tu lazim kan? Fi'il lazim kan? Yajlisu Muhammadun. Ayat dah lengkap. Tapi kalau kita letak ala, maknanya dia akan menjadi seperti maf'ulun bih lah. Boleh lah. Yajlisu Muhammadun alal kursi. Walaupun orang tak letak dalam kategori fi'il takbiri, tapi sebenarnya boleh je. Yajlisu Muhammadun alal kursi. Jadi ada yajlisu, ada ala. Fi'il takbiri. Boleh. Oh, faham? Okey, terima kasih Ustaz. Okey. Dia sebenarnya kita tambah harful jari itu untuk membolehkan fi'il tersebut menjadi muta'addi. Itu asalnya. Kerana ada harful jari itu, maka ayat tu adalah seolah-olah ada maf'ulun bih. Kalau tak, kita berhenti je. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada Ustaz. Okey, alhamdulillah. Kita pun dah 12, hampir 12.40. Alhamdulillah. Malam kan. Siapa dia tadi tu? Ada soalan? Saya. Batisha, apa dia? Ustaz, kalau fi'il amar kan, dia jumlah ismiyah ke fi'liyah? Kalau kita buat ayat. Ya. Macam mana? Dia kalau fi'il amar, Aha. dia jumlah ismiyah ke fi'liyah kalau kita buat ayat? Kalau nak buat ayat boleh dua-dua. Oh, boleh. Kalau kita letak fi'il amar di hadapan, maka dia jumlah fi'liyah. Kan? Betul? Kalau kita letak panggilan, bukan jumlah fi'liyah ya. Contohnya ya Muhammad ya. Tak ada masalah. Cuma fi'il amar kalau nak bina ayat, tak ada masalah fi'il amar, buat je. Nak letak dia di hadapan boleh, nak letak dia di belakang pun boleh. Tak ada masalah. Kalau fi'liyah tadi macam mana Ustaz? Kalau fi'il amar? Fi'il amar kita letak dia di hadapan, maka orang panggil dia jumlah fi'liyah. Contohnya uktub ad-darsa ya Muhammad. Uktub ad-darsa ya Muhammad. Maknanya uktub fi'il amrin kan. Fa'ilnya anta. Dhamir dalam tu. Dhamir mustatir dalam fi'il amar tu dia ada anta. Uktub anta. Jadi uktub fi'il anta, dhamir mustatir yang kembali kepada anta tu fa'il. Tapi tak payah risau, dia tak tanya i'rab untuk fi'il amar. Uktub ad-darsa ya Muhammad. Jadi kita letak belakang ya Muhammad kan. Boleh jadi jumlah fi'liyah. Okey, boleh Ustaz. Okey. Ada lagi apa-apa? 1, 2, 3. Okey, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah walaupun kita mengambil masa hampir 2 jam untuk kita selesaikan tajuk-tajuk nahwu dan saraf. Yang pentingnya kita sempat ulang kaji bersama. Dan Ustaz dah letakkan dalam dalam Telegram tu nota ringkas kan. Siapa yang perasan ada nota ringkas dalam sekitar 6 pesurat je nanti Ustaz. Perasan tak? Nota ringkas. Perasan Ustaz. Okey, jadi tu nota last minute je. Dalam tu hanya ada contoh-contoh kan. Tajuk dan contoh-contoh. Jadi kalau dalam masa mungkin sebelum masuk dewan tu boleh lah nak tengok-tengok. Tapi kalau tak tengok sebelum tu susah juga kan. Jadi sebelum tu kita tengok juga apa ada dalam tu. Dalam tu hanya contoh-contoh dan juga i'rab untuk last minute je. Okey. Siapa ni nak link grup Telegram boleh? Oh, ada orang. Oh, nanti jap Ustaz letak. Oh, rupanya ada yang tak ada link lagi. Ni dalam mana ni? Sekejap. Ada sahabat kita minta.
Okay, Ustaz letak dalam chat Okay, dan Ustaz letak lah. Apa tadi Ustaz cakap apa tadi? Oh, nota ringkas. Nota ringkas tu tengok sepintas lalu, mana contoh-contoh dalam tu contohnya lebih lengkap lah, sebab dalam nota ni Ustaz hanya bagi satu contoh untuk setiap tajuk kan, tak semuanya Ustaz letak. Boleh tengoklah nota untuk last minute. Esok kalau ada waktu kita akan, Ustaz rasa Ustaz nak bincang kita nak tengok soalan-soalan insya pendek. Bukan nak buat jawapan, pasal jawapan dah ada yang siap. Cuma kita nak tengok semua soalan yang ada supaya nanti kalau dalam periksa kita tengok je soalan tu kita faham. Sebab soalan tu kita takut kita tak faham. Tak faham kita tak boleh nak buat kan. Jadi kalau kita tengok soalan kita faham, kita boleh buat lah 40 patah perkataan tu, kita boleh reka lah insyaAllah. Boleh esok kita buat tu? Boleh Ustaz, insyaAllah. Jika Ustaz diberi kesempatan. Boleh. Tak janji, kita cuba. Malam Ustaz ke pagi? Ya. Malam ke pagi Ustaz? Memang kena malam. Malam. Sebab siang hari memang tak sempat. Siang hari memang tak sempat. Kalau sempat malam tu pun insyaAllah lah malam. Ustaz cadang nak buat tu lah, karangan pendek. Kita akan kumpulkan semua yang ada soalan-soalan sebelum ni. Kita cuba faham soalan. Nak tengok jawapan tak sempat. Sebab banyak kita ada soalan trial ada 16 kan. Soal modul yang Terengganu ada dalam 10. Kemudian modul Kelantan punya pun ada dalam 10. Mungkin 3 je kot kita tengok. Tu pun dah banyak dah. Dekat 40 soalan. Padat dah cukup lah tu. Jadi jawapannya dah ada sebenarnya. Cuma kita nak tengok soalan. Biar kita faham soalan, kita boleh reka lah. InsyaAllah. Okay. Jadi kita tangguhkan dahululah. Tahniahlah yang mana ada dalam ni. Semangat tu kuat, bertahan sehingga akhir. Yang lain mungkin dah letih. Tapi tak apa, insyaAllah boleh tengok YouTube balik. Jadi semoga kita semua diberi oleh Allah SWT kemudahan untuk kita sama-sama ingat, kita sama-sama diberi keterangan kesihatan dan sampai ke hari bahasa Arab nanti kita boleh jawab dengan tenang insyaAllah. Semoga semua cemerlang insyaAllah. ندعو إلى الله سبحانه وتعالى اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتوفيق والنجاح كلكم إن شاء الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Allah. Bitaufiq wa najah. Okay. Amin insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik.